بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita mulakan siaran kita pada pagi ini dengan mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Muhammad Firdaus bin Azhar yang merupakan salah seorang jurukamera ATM dan juga beliau telah berkhidmat sebelum ini kepada rancangan kita Selamat Pagi Malaysia. Dan kita mengucapkan agar roh beliau dicurah rahmat dan ditempatkan dalam golongan orang yang beriman. Ya, jurukamera saudara Firdaus Azhar telah kembali ke rahmatullah tengah hari semalam akibat kemalangan jalan raya di Puncak Jalil. Jadi kita harapkan kepada seluruh ahli keluarga semoga sabar, bertabah dan juga redha di atas pemergian Allahyarham. Ya, dan kalau boleh kita kongsikan sedikit Syafiqah, ya, Allahyarham mempunyai satu senyuman yang sangat manis diperkatakan oleh orang lain. Dan kalau kita boleh lihat komen di sini, Allahyarham mempunyai budi pekerti yang sangat mulia. Jadi kita mendoakan agar Allahyarham ditempatkan dalam golongan orang yang beriman, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, seterusnya Irfan, hari ini 21 Mac 2024 merupakan sambutan Hari Sindrom Down Sedunia. Jadi hari ini bukan sahaja kita akan berikan tumpuan dalam Selamat Pagi Malaysia mengenai bagaimana sebenarnya anak-anak yang cukup istimewa ini ditempatkan kedudukan mereka di dunia dan bagaimana mereka ingin menjalani kehidupan seperti anak-anak biasa. Kita juga ingin menyampaikan juga kepada orang ramai khususnya agar tidak seperti mana yang selalu dikatakan oleh persatuan-persatuan yang mewakili anak-anak ini, di mana kita tidak mahu menggunakan perkataan anak-anak penyakit sindrom Down, Irfan. Sebab kita tidak mahu menggunakan perkataan penyakit itu kerana ia membawa satu konotasi yang agak negatif. Jadi kalau boleh kita hanya menyebut mereka yang mempunyai anak-anak sindrom Down. Dan kita di sini ingin meningkatkan advokasi dan juga meningkatkan inklusiviti terhadap anak-anak sindrom Down ini. Dan kalau kita boleh kongsikan nanti, ada dua segmen yang akan kita berbincangkan tentang topik anak nasional, apa yang mereka boleh lakukan dan bagaimana untuk kita meningkatkan kualiti hidup mereka. Nanti kita akan bincang sama-sama. Juga syabas kita nak ucapkan dan juga tahniah kepada ibu bapa dan juga ahli keluarga yang mempunyai anak-anak sindrom Down ini kerana tabah menghadapi segala cabaran. Jadi sekali lagi tahniah kepada anda bersama dengan Hari Sindrom Down Sedunia 2024. Okey, seterusnya. Ini pula berkaitan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada Prabowo dan menjadi pemimpin negara pertama yang memberikan ucapan tahniah tersebut selepas dipilih menjadi Presiden Indonesia, iaitu Prabowo Subianto. Ini selepas saja pengumuman rasmi pemilu. Perdana Menteri memaklumkan ia cukup bermakna kerana melambangkan nilai persahabatan antara Malaysia dan Indonesia yang amat istimewa sebagai negara tetangga yang dekat dan penting. Okey. Baik, satu lagi perkongsian berkaitan dengan pelarasan harga beras putih. Jadi Bernas sambut baik keputusan kerajaan. Kalau kita boleh kongsikan sedikit perkongsiannya di sini. Jadi Padi Beras Nasional Berhad, Bernas menyambut baik keputusan kerajaan untuk melaksanakan pelarasan harga beras putih dan memuji langkah proaktif Kerajaan Madani dalam menangani kos sara hidup rakyat yang semakin menekan ketika ini. Ya, jadi hari ini ada pelbagai topik istimewa berkaitan dengan sambutan Hari Sindrom Down Sedunia 2024. Semuanya sebentar sahaja lagi, tapi kita nak berehat seketika. Kembali sepanjang dalam Selamat Pagi Malaysia bersama kami berdua. Selamat Pagi Malaysia. Merdeka! Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita.
Saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Pagi Malaysia. Halo, saya Yusof. Saya Laili. Saya Ika. Geng Pagi Putera Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Amin dan Laili temani anda. Segalanya untukmu. Hai, saya Ika. Dengarkan Fokus Mutiara setiap hari Isnin hingga Jumaat dari jam 1 tengah hari hingga 5 petang. Tentunya Mutiara FM, segalanya untukmu. Saya Saiful Izzam bin Hashimi, a.k.a. Cumi Maria. Segmen Kona Mai, Isnin sehingga hari Jumaat, 9 malam sehingga jam 12.30 malam. Di ruang udara Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Bukan macam tu. Saya Ika. Saya Irfan. Oh, macam tu. Trademark Mutiara FM. Jadi kita dah terus saja bersama dengan mereka. Hari ini ada DJ Amin di sana. Silakan Mutiara FM. Bazar Ramadan. Silakan. Ya, terima kasih Irfan dan juga Syafiqah di Selamat Pagi Malaysia. Amin Yusof in the house untuk anda semua di Mutiara FM. Pastinya banyak perkongsian yang Amin nak kongsikan untuk anda semua. Betul, terjah bazar. Memang sinonim lah. Kalau masuk je Ramadan, bazar lah yang kita nak pergi kan. Dan pastinya kami di Mutiara FM terjah bazar untuk kali ini 2.0. Dah masuk musim yang kedua dah pun. Dan minggu lepas kami dah pun terjah di Bazar Ramadan Evoke Pauh Jaya Permatan Pauh. Menarik guys. Kat situ ada 121 gerai yang kami terjah dekat situ dan ada pelbagai makanan. Ada makanan daripada pantai timur, ada makanan daripada selatan, hujung tanah air kita kat belah-belah Johor, nasi ambeng dan banyak lagi lah. Dan untuk anda semua, untuk Bazar Ramadan Terjah Bazar yang kami adakan untuk 2.0 tahun ini, penerbitnya DJ Laili, saya Amin Yusof bersama dengan Nizam Cute untuk minggu lepas syutingnya tu, dan kita akan siarkan esok hari Jumaat iaitu jam 5.40 petang. Untuk anda semua yang mungkin terlepas untuk nak saksikan esok, sibuk ke apa semua, boleh saksikan hari Sabtu jam 5.40 petang di frekuensi kita, dan juga anda boleh follow kita di kesemua platform di Facebook dan juga TikTok kita di Mutiara FM. Dan juga untuk esok juga kita akan syuting terus untuk Bazar Ramadan di Kampung Melayu, iaitu bersama-sama Bam Bam dan juga Sharifah Juwariah.
Ada berapa bazarnya, apa keunikannya, kita dah list down dah pun apa menariknya untuk bazar Ramadan dekat Kampung Melayu. Jadi untuk anda semua yang mungkin berada di Penang ataupun Syafiqah dengan Irfan nak turun Padang ke, nak join kami ke, tak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Kita borong ramai-ramai dekat Bazar Ramadan. Okey? Dan itu berkenaan dengan bab terjah bazar. Dan juga kita ada juga nak kongsikan untuk anda semua untuk hari Sabtu ni dalam program Jom Ronda. Tapi rakaman ini kita dah rakam awal lah, iaitu sebelum bulan Ramadan. Kita terjah di skuad Jom Ronda di Kuala Haji Ibrahim, Sungai Aceh, dekat Limun Tebai. Sangat menarik guys kat situ. Kita nak tengok macam mana cara-cara nelayan menangkap ikan, bagaimana ada kaedah tradisionalnya tangkap udang, bagaimana kaedah tradisionalnya menangkap kerang, kan dia orang panggil apa, dia tangkap tu. Itu dah skuad Jom Ronda bersama Amin dan juga Ika untuk skuad Jom Ronda di Kuala Haji Ibrahim, Sungai Aceh. Dan ada pelbagai lagi aktiviti-aktiviti menarik di situ untuk anda semua yang mungkin nak pusing-pusing, nak ronda-ronda dekat situ kan. Ada juga trip untuk pusing di sekitar kawasan di Sungai Pinang. Jadi untuk anda semua boleh tonton Jom Ronda hari Sabtu ni, nak tengok apa trip dan juga adventure-nya kami, melihat bagaimana pejuang-pejuang rezeki yang mencari rezeki di laut pastinya. Okay? Dan itu berkenaan dengan Jom Ronda. Juga untuk kita nak kongsikan untuk anda semua untuk program Ramadan yang sudah pun berlangsung untuk anda semua, iaitu drama bersiri Aku Tewas. Ini penerbitnya DJ Ellie. Anda boleh tonton setiap hari Ahad 6 petang, dan juga kalau terlepas boleh dengarkan ulangannya hari Selasa 6.30 petang. Banyak benda sebenarnya Amin nak share ni. Jadi kalau untuk anda semua boleh follow kita di platform kita di Mutiara FM, dan untuk kita saksikan program-program apa pula yang menarik selepas ini. Apapun, terima kasih untuk penerbit, dan juga saya kira setakat itu saja. Kembali semula bersama rakan di Sebagai Malaysia, Syafiqah. Silakan. Terima kasih DJ kita, DJ Amin dari Mutiara FM. Itu dia punya signature untuk Mutiara FM. Okey, kita selalu cakap mengenai healing kan Irfan. Selalunya kalau healing kan Syafiqah akan buat apa untuk healing ni? Macam kita buat hari itulah. Duduk santai tepi pantai. Kan. Sebab kita kan di pantai dalam. Senang. Menikmati keindahan alam lah. Tapi kan bulan puasa ni saya rasa kita perlu sutikan sanubari. Ya, betul. Sutikan sanubari ni kita perlu ilhamkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Betul. Jadi bulan puasa ni kita perlu dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Adanya program tadarus bersama rakan-rakan lagi bagus, dan bersama keluarga. Jadi kita akan saksikan satu perkembangan khas Marhabannya Ramadan untuk kita saksikan bagaimana untuk kita healing dengan Al-Quran. Jom saksikan. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu satu peringatan berbentuk Al-Quran dan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan rahmat serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Mesti tuan-tuan dan puan-puan tertanya, ada apa dengan Al-Quran? Kenapa Allah menyebut Al-Quran penyembuh bagi orang-orang yang berduka cita? Healing? Healing? Healing. Itulah perkataan yang sering disebut oleh anak muda. Ada yang suka healing dengan shopping, ada yang suka tadabbur alam. Nak tak tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba satu healing yang sangat indah. Healing dengan Al-Quran. Mujizat Al-Quran bukan datang kerana mahalnya mashafnya. Mujizat Al-Quran bukan datang kerana cantik kulit mashafnya. Mujizat Al-Quran datang saat ia dilantunkan, saat ia dibacakan, saat ia diperdengarkan. Maka keajaiban akan datang mengubah seluruh hidupnya. Itulah keajaiban Al-Quran. Ada 3 golongan yang menerima Al-Quran. Seperti mana yang disebut dalam surah Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Dan kami wariskan kitab, yakni Al-Quran, kepada orang-orang yang terpilih dalam kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih, ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, dan itulah nikmat yang paling besar. Dan bersempena dengan bulan Ramadan, marilah kita upgrade diri kita. Bukan sekadar membaca Al-Quran, bukan sekadar khatam, tapi kita ulang-ulang terjemahan. Kita fahami, kita tadabbur, kita hayati, kita amal dan kongsi-kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ilani Zulkifli. Satu perkongsian yang sangat menarik berkaitan dengan healing dengan Al-Quran. Seterusnya, kita nak bersama dengan Irfan untuk perkongsian SPM sana sini. Apa yang menarik untuk hari ini? Silakan Irfan. Terima kasih Syafiqah. Okey, Irfan, kita teruskan dengan slot SPM sana sini. Kita mulakan dengan perincian berita yang pertama. Berita baik sempena Aidilfitri. Pawatan khas RM300 akan diberi kepada peneroka di 317 tanah rancangan Felda seluruh negara yang berpendapatan bawah RM1,000, manakala peneroka pendapatan atas RM1,000 dan RM2,000 akan diberikan penangguhan potongan hutang tidak termasuk kos operasi ladang untuk hasil bulan Mac nanti. Nasional FM menyantuni 40 orang anak yatim Pusat Jagaan Nur Sakinah bersama rakan strategik dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Menurut pengurus Nasional FM, menerusi penganjuran program Nasional FM ambil tahu, ia menyatakan komitmen stesen radio tersebut bukan sahaja berbakti menerusi corong radio, juga lapangan masyarakat. Majlis dimeriahkan dengan persembahan anak yatim dan barisan artis tempatan. Penganjuran program Pelita Raya Terengganu 2024 sempena Ramadan dijangka menarik kadar lebih 40,000 pengunjung. Program 5 hari bermula 17 lalu diadakan dengan kerjasama rakan strategik Taman Tamadun Islam TTI. Program diadakan di Tasik Pahlawan, Pulau Wan Ma bertemakan tradisi diwarisi comenya pelita itu, mengetengahkan konsep Pelita Raya Pesisir Air. Baik, itulah dia perkongsian SPM secara sini. Seterusnya, Irfan akan berikan peluang ini kepada Syafiqah untuk kongsikan tentang jelajah Ramadan. Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Ini berkaitan dengan skuad jelajah Ramadan telah pun tiba ke destinasi yang seterusnya. Jadi kita nak terus saja bersama dengan rakan pelapor dari Ika kepada Ika. Ika, Assalamualaikum. Ika? Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar Ika? Alhamdulillah. Ika yang berada di studio tu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, jadi untuk skuad jelajah Ramadan telah pun tiba ke destinasi seterusnya. Apa yang boleh dikongsikan Ika? Baik, terima kasih Syafiqah yang berada di Angkasa Puri Kota Media. Ika kini berada di Negeri Sembilan yang merupakan negeri ke-9 juga untuk jelajah Ramadan RTM siri ke-12. Sebelum Ika berkongsi untuk program di Negeri Sembilan hari ini, Ika ingin bercerita dahulu untuk program di Pahang semalam yang merupakan negeri ke-8 bagi skuad jelajah Ramadan RTM. Bermula daripada pagi, gotong royong memasak bubur lambuk bersama-sama para pelajar dan pensyarah Kolej Matrikulasi Pahang, dan pada masa yang sama juga di mini studio Pahang FM, para pelajar juga boleh melihat DJ bersiaran secara langsung dan juga berpeluang untuk menjadi DJ radio. Pada sebelah petang pula, sesi membungkus bubur lambuk dan diedarkan di Petron Jalan Gambang dan Petron Gambang Perdana kepada orang ramai, dan berlangsungnya juga bicara kerjaya kewartawanan dan penyampai radio oleh DJ-DJ RTM bersama dengan para pelajar matrikulasi Pahang. Kenangan manis terukir apabila skuad jelajah Ramadan bersama Petron dan Nescu dapat berbuka puasa bersama para pelajar dan pensyarah di Padang Kolej Matrikulasi Pahang. Jadi untuk program jelajah Ramadan hari ini pula di Negeri Sembilan, kami akan ke Pusat Tahfiz Al-Istiqomah Lil Banat Lengging Negeri Sembilan untuk penyerahan bendera jelajah Ramadan oleh wakil skuad jelajah Ramadan kepada pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan.
dan seterusnya majlis penyampaian sumbangan kepada pusat tahfiz tersebut. Selepas itu, konvoi skuad jelajah Ramadan singgah sebentar di Petra Senawang dan diteruskan konvoi ke HQ Nescu di Senawang untuk melawat kilang Nescu di Rembau. Dan program diteruskan lagi dengan memberi sumbangan kepada 5 orang terpilih. Dan pada sebelah petang pula, kami akan berbuka puasa bersama anak-anak pusat jagaan Peyakin Rembau di Hotel Seri Malaysia Seremban, diikuti dengan sesi tazkirah perdana oleh Dai Fuad. Jadi saya rasa setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan untuk skuad jelajah Ramadan RTM bersama Petron dan Nescu. Anda boleh mendapatkan update terkini, video-video juga boleh anda tonton di kesemua platform media sosial radio RTM. Baik, kembali semula kepada Syafiqah daripada IKAL. Baik, terima kasih Ika. Jadi kita harapkan kepada semua yang terlibat dalam skuad jelajah Ramadan kali ini, jaga diri, jaga keselamatan dengan cuaca yang begitu panas sekarang ini. Kalau kita nak pesan minum air tak boleh tengah musim Ramadan ni, bulan-bulan Ramadan. Okey, Irfan dah pun kembali bersama dengan saya. Ya, betul. Kalau tadi kita bicara mengenai SPM sana sini, selepas ini pula, ini juga dalam bulan-bulan puasa ni kita perlu menjaga segala-galanya. Tapi ada juga berita-berita yang tular yang masih tidak betul. Betul lah tu kan, sebab kita kalau boleh kita nak menangkis segala berita palsu yang ada di luar sana, tapi segmen apa yang ada di SPM ada sebenarnya kita bawakan segmen Biar Betul untuk kita kongsikan apakah berita palsu yang anda patut tahu. Ya, jadi jom kita sama saksikan. Saya tanya apa tujuan dibuat siasatan kepada semua premis, pasti keluar surat daripada memo ataupun keliling daripada Kementerian Sumber Manusia mengarahkan Jabatan Tenaga Kerja JTK melakukan pemeriksaan di semua premis-premis pasti. Tular kononnya tadika kelolaan sebuah parti pembangkang ditindas kerajaan. Dakwaan dikemuka aktivis parti yang pernah ditangkap kerana disyaki ceroboh rumah Menteri Besar. Seakan gerakan terancang, tuduhan sama turut dinyatakan seorang wakil rakyat parti sama. Dia mendakwa pusat asuhan Islam dianaktirikan. Tapi layanan istimewa diberi kepada sekolah persendirian aliran lain. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang dilempar adalah fitnah. Sebaliknya, Jabatan Tenaga Kerja hanya menyiasat aduan guru dan kaki tangan tadika. Ini kerana mereka didakwa terima upah bulanan di bawah paras gaji minimum. Lebih teruk, ada yang hanya dibayar RM500 sebulan. Bukan setakat itu, caruman KWSP juga ada yang tak dibayar. Begitu juga dengan tuntutan kerja lebih masa. Menurut sebuah akaun di platform X yang mengaku kumpulan guru tadika berkenaan, terdapat banyak lagi isu tata kelola yang belum terjawab. Mereka dakwa isu berkaitan pernah diadu ketika pemimpin parti yang mengendali tadika jadi timbalan Menteri Sumber Manusia. Ada sinar harapan buat mereka apabila Menteri Sumber Manusia beri jaminan untuk tak berkompromi dengan mana-mana pihak yang langgar hak pekerja. Tak kira parti politik ke, syarikat swasta ke, syarikat kerajaan, tak kiralah DAP ke PAS. Kita akan kuat-kuasakan undang-undang untuk melindungi hak pekerja. Jangan menindas dan menganiayai pekerja. Henti sebar fitnah. Tak perlu cipta persepsi untuk tutup kelemahan diri. Penyebaran fitnah adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, itulah dia segmen Biar Betul. Tak pasti, jangan kongsi. Sebab sekarang ni kan banyak sebenarnya sumber-sumber berita palsu di luar sana. Jadi kita kena elakkan dan kita kena dapatkan berita yang sahih sahaja. Jadi teruskan bersama dengan kami di RTM untuk berita-berita yang sahih. Okey, ini pula masih lagi berkaitan dengan jelajah Ramadan. Kalau tadi kita bawakan jelajah RTM, lokasi yang ke-9 bersama Ika Zulaika dari RTM. Jadi sekarang ini kita akan bawakan kepada anda pula jelajah Ramadan di Petron yang bertempat di Pahang. Jom sama-sama kita saksikan.
konvoi Jelajah Ramadan 2024 edisi ke-12 memilih Petron Semambu di Kuantan sebagai lokasi persinggahan semalam. Persinggahan di stesen minyak itu menjadikan ianya destinasi ke-8 selepas Selangor bagi meneruskan pula tradisi Ramadan di negeri Pahang. Penyertaan rangkaian stesen minyak itu di seluruh negara dalam edisi Jelajah Ramadan RTM kali ini merancakkan lagi peluang buat pengusaha stesen minyak Petron untuk terlibat sama dalam pelbagai program kemasyarakatan. Menurut pengusaha stesen minyak Petron Semambu, Nik Hazli Rizal Nik Hilmi, program sedemikian memberi impak yang lebih besar dan positif untuk mendekati masyarakat setempat. Tambahnya, bulan Ramadan menjadi kesempatan buat rangkaian itu untuk memberi promosi menarik buat pelanggan melalui penembusan mata ganjaran. Kebiasaannya di stesen minyak, you akan dapat tawaran yang berbagai jenis. Sebagai contoh, yang paling hangat buat masa kini adalah kita punya promosi Red Hot Special, iaitu penembusan mata ganjaran untuk mendapatkan barangan-barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak, serendah 950 poin. Dan bagi sesiapa yang masih lagi tidak tahu macam mana untuk mengumpul mata ganjaran, kita boleh dapatkan melalui aplikasi Petron Miles Apps. Selain itu, bagi pengusaha Petron Pahang, mereka mengambil inisiatif bersama menyantuni barisan hadapan yang terpilih di negeri ini dengan mengadakan program Jelajah Sahur. Antara pengisian Jelajah Ramadan RTM 2024 di Pahang, bagihan bubur lambuk turut diadakan di perkarangan Petron Gambang. Meriah sebenarnya kalau kita saksikan tadi bingkisan yang disediakan untuk Jelajah Ramadan Petron di Pahang. Kalau tadi kita dah ke Pulau Pinang, Pahang, seterusnya kita akan ke Melaka pula untuk Jelajah Ramadan RTM Melaka bersama rakan pelapor kita, Nur Farah Huda Sairat yang telah pun bersedia. Apa laporan, silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Pagi ini berlangsung konvoi Jelajah Ramadan Melaka FM edisi ke-12. Dan untuk perinciannya, kita bersama dengan penerbit Jelajah Ramadan Melaka FM, Muhammad Asrul Izzuandi Mustafa atau lebih dikenali sebagai DJ Asrul. Baik, selamat pagi DJ Asrul. Kau boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, apakah antara aktiviti untuk Jelajah Ramadan Melaka FM? Okey, baik. Untuk program Jelajah Ramadan Melaka FM pada hari ini, hari pertama, kita akan melangsungkan 2 hari. Dan hari ini kami akan menjelajah ke 6 parlimen, iaitu di Parlimen Hantu Hajaya. Selepas ini kami akan ke Masjid Pekalan Minyak. Lokasi yang kedua kami akan berada di Jepun Bandar Melimo bagi Parlimen Jasin. Seterusnya kami akan berada di lokasi ketiga di Parlimen Alu Gajah, iaitu di Masjid Nurul Huda Asahan. Dan seterusnya kami akan ke Villa di Aqua bagi mewakili Parlimen Masjid Tanah. Dan seterusnya kami akan bergerak ke Parlimen Tangga Batu, iaitu di Masjid Cina Kerubung Melaka. Dan di akhir nanti petang nanti kami akan berada di Mikos Jalan Hang Tuah untuk edaran bubur lambuk dan tapau dan juga agihan bubur lambu. Itu antara program pada hari ini sebenarnya. Bagaimana pula dengan program untuk esok dia dan dikatakan sehingga 22 Mac kan? Betul. Esok juga kita akan langsungkan beberapa acara di hari yang kedua, iaitu di Masjid Alai. Dan seterusnya kami akan untuk bersahur pagi nanti. Dan seterusnya kami akan berada di rumah warga emas di Taman Bukit Larang Indah, Teluk Emas untuk menyantuni warga emas. Dan pada petang dan selepas itu kami akan berada di Petron di Lebuh AMJ Semabuk dan diakhiri dengan majlis berbuka puasa di Masjid Al-Wahab Permatang Duyung bersama dengan Yang Berhormat Datuk Muhammad Nur Helmi, iaitu Adun Duyung. Baik, terima kasih rakan pelapor kita untuk cerita pagi Melaka bagi Jelajah Ramadan di RTM Melaka. Baiklah penonton, seperti yang kita ungkapkan pada permulaan SPM tadi. Okey, kalau kita boleh kongsikan, inilah kita berikan sedikit peluang kepada rakan kita untuk berikan laporan tentang Jelajah Ramadan di RTM Melaka. Okey, ini kalau kita boleh saksikan program yang telah diadakan pada pagi tadi dan ia sedang berlangsung bersama dengan RTM Melaka di sana. Jadi kalau kita boleh saksikan kemeriahan, ada lalu lintas kenderaan yang melalui kawasan tersebut. Itulah dia lambaian warga kerja Melaka FM.
Okey, baik. Itulah dia perkongsian berkaitan dengan Jelajah Ramadan RTM Melaka. Jadi seperti yang Ifat ungkapkan pada permulaan SPM tadi, sebenarnya hari ini merupakan Hari Sindrom Down Sedunia yang di mana disambut pada 21 Mac 2024 dan kalau kita boleh lihat bersejarahnya, ia bermula pada tahun 2006. Okey. Jadi kalau kita boleh kongsikan, Down Syndrome ini adalah satu kondisi ataupun keadaan di mana seseorang itu memiliki kelebihan kromosom. Okey. Jadi kalau kita nak urungkan dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Puan Nur Atika Azman, pensyarah Pusat Pengajian Pemulihan Cara Kerja Fakulti Sains Kesihatan UiTM Cabang Selangor yang berada di sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk kita kongsikan kepada penonton kan, tadi Ifan dah bercakap mengenai kondisi yang memiliki kelebihan kromosom, tapi kalau kita nak dapatkan ulasan lebih lanjut, mungkin Puan boleh kongsikan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, kru RTM dan juga penonton yang dihormati sekalian. Okey, terlebih dahulu ya, saya ucapkan selamat Hari Sindrom Down Sedunia kepada seluruh penghidap sindrom Down di Malaysia dan juga di global. Okey, untuk cerita pasal sindrom Down ni, saya suka nak cerita asal usulnya. Iaitu kalau you tengok sejarah ya, sebenarnya dia mula dikenal pasti pertama kalinya oleh Dr. John Langdon Down, iaitu seorang doktor perubatan British lah pada abad ke-19. Jadi apa penemuan doktor ini adalah dia menjumpai dalam sel DNA manusia, okey, iaitu berlaku masalah genetik di mana terdapat lebihan, macam Irfan kata tadi, lebihan pada kromosom yang ke-21, iaitu trisomy 21 namanya. Jadi apa berlaku apabila terjadinya lebihan kromosom ini, dia mengakibatkan terjejas pengembangan fizikal, mental dan keseluruhan perkembangan kanak-kanak itulah ya. Jadi apabila berlaku tu, maksudnya berlaku perubahan besar dalam kehidupan kanak-kanak. Seperti di gambar di TV ya, kita boleh nampak pada kromosom ke-21 tu ada tiga kromosom berbanding sepatutnya 2 sahaja, maksudnya berpasangan, tapi menjadi 3. Jadi itulah trisomy 21 namanya. Okey. Itu dari segi sejarahnya, bagaimana kita boleh kenal pasti masalah ataupun sindrom ini. Tapi kalau kita boleh gambarkan ciri-ciri fizikal orang yang menghidap sindrom ini bagaimana? Okey, ciri-ciri fizikal sebenarnya kalau kita tengok sindrom Down ni kan, dia sama je featuresnya kan. Dari kecil, dari bayi lagi, sejak dilahirkan pun kita boleh nampak serupa je semua kan. Wajahnya serupa, daripada wajah lah kita boleh tahu. Jadi kalau di TV kita boleh nampak dia secara kasarnya bentuk mukanya agak bulat, okay, lepil, lepas tu hidungnya juga agak lepil sedikit dengan saiz mulutnya kecil, lidahnya agak lebar dan banyak lagi ciri fizikal lain lah. Jadi because of this, sebenarnya daripada punca masalah genetik tadi, sebenarnya dia mempengaruhi keseluruhan perkembangan dari fizikal sehingga ke mentalnya juga. Dan kalau boleh kongsikan di antara masalah kefungsian yang berlaku kepada pesakit Down syndrome ini bagaimana? Okey, masalah kefungsian seperti saya katakan tadi, apabila dia mengalami masalah genetik, sebenarnya dia mempengaruhi keseluruhan kefungsian dia. Maksudnya dari segi perubahan dalam otak itu sendiri menyebabkan dia ada lewat perkembangan motor, lewat perkembangan dia punya mentalnya kan. Kemudian apa yang kita boleh nampak secara kasar, dia akan lahir dengan keadaan yang kita panggil hypotonia, iaitu dia dalam keadaan yang lembik lah, kita nampak lembik. Jadi di situ menunjukkan yang dia punya kekuatan ototnya agak lemah. Jadi dari situ apabila dia lemah dari segi ototnya, maka apabila dia membesar, dia ada kelewatan perkembangan fizikal dari segi dia lambat untuk menstabilkan kepala dan leher, dia akan lambat untuk proses berguling, merangkak, berdiri, duduk dan seterusnya. Jadi itulah masalah kefungsian yang kita nampak. Selain itu, ada masalah lain juga, iaitu mentalnya. Okay? Mentalnya dari segi kita panggil kognitif lah. Kognitif. Jadi kalau kita tengok tertera di TV, sebenarnya itu contoh bagaimana kanak-kanak sindrom Down ini yang perlu hadiri kepada pemulihan cara kerja untuk dia lebih berfungsi, dan pemulihan cara kerja akan berikan rawatan yang bersesuaian lah
lah mengikut perkembangan yang terjejas tadi. Baik, jadi kepada mereka yang mempunyai sindrom Down ini, apakah di antara kaedah rawatan yang perlu diberikan supaya mereka ini dapat berfungsi dengan lebih baik? Ya. Okey, saya spesifikkan kepada pemulihan cara kerja ya, itu ini adalah satu profession di bawah Majlis Profession Kesihatan Bersekutu di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana semua pengamal perlu berdaftar lah ya. Jadi kalau cerita tentang pemulihan cara kerja, kita ada rakan baik kalau selalu kita kenal fisioterapi, kita kenal speech therapy kan. So this is occupational therapy, iaitu nama pun occupational, so means that kita memberikan pekerjaan kepada individu. So melihat pada usia lah, kalau di kanak-kanak kita melihat apa pekerjaan kanak-kanak itu, maksudnya dia akan bermain kan, dia akan mengalami proses pembesaran mengikut usianya kan. Jadi kalau kita tengok di contoh gambar di video tadi kan, kanak-kanak itu bermain. Jadi kita perlu beri rawatan macam mana dia untuk maksimumkan kapasiti dia bermain kan. Jadi kalau boleh saya rungkaikan, sekejap lagi kita akan pergi lebih detail apa contoh rawatan yang kita beri ya. Kalau saya boleh nak simpulkan, kalau doktor beri ubat, so occupational therapy akan memberikan aktiviti ataupun pekerjaan supaya dia lebih berdikari. Mengikut kepada umur lah Kalau bayi tadi ataupun kanak-kanak tadi mungkin mereka perlu bermain. Tapi kalau kau boleh kongsikan, kalau kanak-kanak itu lebih berusia ataupun remaja, bagaimana pula occupational terapinya? Ya. Baik. Kalau peringkat remaja ataupun dia masuk ke alam persekolahan, saya mulakan dengan persekolahan lah, sebab kanak-kanak ni sekarang kita ada kita akan program pendidikan khas integrasi di mana akan include semua kanak-kanak perlu ke sekolah. Jadi kalau di sekolah kita akan nampak kanak-kanak ini dia akan mengalami kekangan untuk dia terlibat dalam pendidikan, contohnya untuk menulis kan, untuk fokus dalam kelas, lepas tu untuk menyalin dan seumpamanya lah. Jadi apa yang terjadi kalau dalam kelas kita selalu terima yang struggle adalah teachers lah kan, di mana teachers akan kata susah untuk handle kanak-kanak ini. Jadi tujuan occupational therapy ataupun pemulihan cara kerja, kita akan bantu teacher untuk faham keadaan kanak-kanak, dan di samping occupational therapy memberi rawatan, teacher juga akan bantu dari segi macam mana untuk untuk kawal kanak-kanak di dalam kelas menggunakan teknik yang bersesuaian pada teachers lah. Jadi kalau di sekolah lebih kepada aktivitinya berbentuk pembelajaran, tetapi apabila sedikit remaja dia akan mengalami transisi. Transisi maksudnya peralihan zaman dari kanak-kanak ke dewasa. Jadi berlakulah bila remaja kan perubahan hormonnya, akil baliknya, emosinya kan, mungkin berbeza. Emosinya berbeza, dipengaruhi oleh hormon kan. Jadi bila dia remaja kita akan nampak dia dah mula nak bersosial, iaitu dia nak berkawan kan, kawan rapat, kawan biasa. So itu antara di mana occupational therapy akan beri rawatan macam mana untuk dia bersosial, sama ada dalam kelompok yang kecil atau kelompok yang besar, dia pergi ke community kan. Jadi itu contoh macam mana kita tackle pada sindrom Down yang remaja lah. Okey, baik, itu kalau boleh kita saksikan tadi perbezaan berkaitan dengan bagaimana untuk kita merawat anak-anak yang mempunyai Down syndrome dan juga bila mereka bertukar kepada usia lebih remaja kan. Jadi kalau boleh simpulkan sedikit berkaitan dengan kaedah occupational terapi ini untuk kita memberikan pendedahan kepada mereka di luar sana, silakan. Okey, saya bermula dengan kanak-kanak lah, bayi usia 0 hingga 2 kan. Kita akan melihat perkembangannya mengikut milestone. Milestone maksudnya certain usia, maksudnya pada usia contoh 6 bulan sepatutnya dia telah kuat untuk berguling, dia dah mula untuk merangkak menggunakan 4 anggota badannya, 2 tangan dan 2 kaki kan. So kita akan melihat boleh tak dia berguling. Jadi kalau dia ada disebabkan dia terjejas disebabkan oleh dia punya anggota badan yang lemah tadi kan, dia punya kita panggil tone otot yang lemah Jadi
berguling akan menjadi masalah, apalagi untuk merangkak, apalagi untuk duduk dan berdiri dan berjalan seterusnya. So, semua perkembangan akan delay dalam usia bayi. Okey, kemudian selepas dia menginjak ke prasekolah lah ataupun usia 3 tahun ke atas kan, dia dah mula untuk dia penjagaan diri sendiri. Maksudnya dia nak makan sendiri, dia nak duduk di meja makan sendiri kan, dia nak pakai baju sendiri. Kita nak sediakan dia untuk dia lebih berdikari lagi. Betul. Kan seperti kanak-kanak tipikal kan. So dari segi itulah occupational therapy datang lagi untuk bantu. Okey, kalau contoh dia masalah lemah tadi, macam mana dia nak duduk dengan sempurna kan, dengan selesa. Jadi kita akan bagi aktiviti ataupun kita juga buat modifikasi. Contohnya modifikasi dari segi kerusinya kan bersesuaian dengan keadaan saiz badan supaya lebih selesa dan boleh independen lah makan sendiri. Okey, baik, itulah dia perkongsian tentang pemulihan cara kerja untuk sindrom Down. Terima kasih ucapkan kepada Puan Nur Atika Azman, pensyarah Pusat Pengajian Pemulihan Cara Kerja Fakulti Sains Kesihatan UiTM Cawangan Selangor untuk perkongsian pada pagi ini. Dan kita kena end the stereotype. Itulah tema yang diangkat untuk Hari Sindrom Sedunia 2024 untuk kali ini. Jadi seterusnya penonton, kita akan lihat lagi satu jelajah Ramadan di mana kita akan bawakan kepada anda package berkaitan dengan Nesque Jelajah Ramadan. Jom kita saksikan terlebih dahulu. Selepas Selangor, siri Jelajah Ramadan edisi ke-12 2024 menjengah ke Negeri Pahang bagi lokasi ke-8. Pengeluar produk-produk berasaskan sarang burung walit Nesque Resources Sdn Bhd turut tidak ketinggalan memeriahkan jelajah kali ini. Pembantu pengurus pemasarannya Azman Hamid berkata, dengan hasrat untuk berkongsi rezeki, jelajah ini menjadi platform kepada pihaknya mendekati masyarakat. Antara program-program yang kami jalankan antaranya adalah nak memberi kongsi rezeki kepada asnaf, kepada fakir miskin dan kepada warga yang memerlukan. Antara sumbangan yang kami berikan ini serba sedikit dapat membantu ataupun melengkapkan kelengkapan mereka yang memerlukan pada Aidilfitri nanti. Menerusi program yang berlangsung di Kolej Matrikulasi Pahang di Kuantan, pihaknya bersama-sama Pahang FM menyediakan 3,000 bekas bubur lambuk untuk diagihkan kepada orang ramai dan pelajar selain menyumbang barangan keperluan harian kepada pelajar memerlukan. Di samping menghulurkan sumbangan, pihaknya juga tampil menawarkan produk terbaharu, kopi klasik campuran Arabica dan sarang burung walit yang kaya dengan khasiat penting untuk kesihatan. Kopi bersama dengan sarang burung walit. Ramai yang tertanya sarang burung walit ni apa manfaat dan fungsinya. Antara kelebihannya ia dapat membantu serba sedikit tahap kesihatan kita antara yang lebih baik dan menjadikan lebih baik dan lebih sihat lah, antara membantu tenaga dalaman kita. Dan untuk bulan puasa pada hari ini Nesque Pati Sarang Burung Walit ataupun Pati Sarang Burung Walit ini serba sedikit ia membantu memberi tenaga dalaman kepada kita supaya kita boleh mampu bertahan berpuasa sehingga ke 13-14 jam seharian, antaranya lebih memberikan kepada pelibatan kebaikan kesihatan dalam tubuh badan kita. Siri Jelajah Ramadan kemudiannya akan ke Negeri Sembilan Darul Khusus sebagai lokasi seterusnya. Rozihanis Abdul Rahman, selamat pagi Malaysia. Okey, untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia, terdapat pelbagai kaedah seperti contoh PPT ataupun penilaian pencapaian terdahulu. Ada juga penilaian amali termasuklah SLDN ataupun Sistem Latihan Dual Nasional di mana ianya menggabungkan pusat latihan dan juga syarikat. Jadi inilah yang dilakukan di antara kerjasama antara Yayasan Jacob, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan QSR Stores Sdn Bhd. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai program SLDN ini, saya bersama dengan dua tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Tuan Haji Muhammad Hanafi Samad, Pengarah Pendidikan Negeri Johor, dan juga Tuan Rozaini Muhammad Sani, Pengerusi Yayasan Jacob. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh lihat sekarang ini semuanya memang menekankan mengenai kemahiran ataupun TVET. Jadi seperti mana saya katakan tadi, SLDN merupakan salah satu kaedah untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu penerangan mengenai program SLDN ini, Tuan Haji. Terima kasih, Puan Syafika. Sebenarnya program sistem latihan dua nasional ini adalah kerjasama di Johor, Jabatan Pendidikan Negeri Johor bersama dengan Yayasan Jacob. Jadi dari segi usaha sama ini adalah yang berjulung-julung kali diadakan di sekolah menengah harian. Jadi perkara ini adalah perkara yang baik untuk pelajar-pelajar kita. Kita mulakan dengan dua sekolah untuk kita melaksanakan perkara ini dengan jaya dengan Yayasan Jacob.
Okey, apa di antara program yang ditawarkan sebenarnya? Untuk program SLDN di negeri Johor, kita tawarkan adalah program untuk perkhidmatan dan penyediaan makanan. Okey. Kita lakukan di outlet QSR di negeri Johor dengan kerjasama dengan pada pihak Jacob, Yayasan Jacob. Dan untuk makluman Syafiqah, saya bagi pihak warga Jabatan Pendidikan Negeri Johor mengucapkan amat terima kasih penghargaan kepada pihak Yayasan Jacob yang dapat menjadi sistem integrator terhadap pelaksanaan program SLDN ini dijayakan. Dan ini adalah julung-julung kali yang diadakan di sekolah menengah harian di negara kita ini. Okey. Jadi kepada mungkin anda yang masih lagi kurang faham mengenai SLDN, di mana SLDN menggabungkan pusat latihan dan juga syarikat, di mana di pusat latihan berlakunya amali ataupun teori itu. Jadi di syarikat akan berlakunya praktikalnya. Jadi praktikal akan berlangsung di QSR Store Sdn Bhd. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana pelaksanaannya, Tuan? Terima kasih Syafiqah. Ya. Terima kasih juga RTM kerana menjemput Yayasan Jacob pada pagi ini. Ya. Pelaksanaannya seperti mana yang Tuan Haji telah nyatakan adalah gabungan antara latihan praktikal atau amali dan juga pembelajaran teori. Ya. Jadi di QSR Store kami telah peruntukkan dalam 5 buah kedai restoran di mana mereka menjalankan program praktikal atau amali, di mana mereka akan berdepan dengan pelanggan dan sebagainya, dan 1 restoran untuk mereka melakukan pembelajaran teori. Jadi dengan pelaksanaan ini mereka akan dapat mendapatkan kemahiran bukan sahaja dari segi komunikasi, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan sebagainya, tapi juga dari segi perkhidmatan pelanggan, pengurusan masa, pengurusan diri sendiri dari segi keterampilan dan sebagainya. Dan ini adalah penting kerana mereka perlu melalui cabaran masa akan datang. Jadi kami harap ini dapat membentuk mereka menjadi insan yang lebih holistik dari segi keupayaan mereka dalam menghadapi cabaran-cabaran masa akan datang. Dan di samping mendapatkan juga pendidikan secara formal di sekolah menengah harian. Jadi kami agak terujalah dan agak bangga dapat bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Selatan dalam inisiatif ini. Satu peluang yang cukup baik sebenarnya bagi perantis yang terlibat dalam sistem latihan dua nasional ini. Tapi bagi pihak syarikat sendiri untuk QSR, apa sebenarnya di antara kebaikan program SLDN ini? Kami melihat ini sebagai satu tanggungjawab corporate Johor Corporation. Yayasan Johor Corporation ditubuhkan oleh Johor Corporation untuk melihat dari segi banyak bidang yang kami sasarkan untuk target group yang kami rasa sesuai, seperti B40 dan pelajar-pelajar sekolah. Dalam bidang pendidikan, alam sekitar, seni budaya warisan dan juga kesejahteraan komuniti. Jadi program SLDN ini di bawah bidang pendidikan. Jadi kami lihat ini adalah tanggungjawab korporat yang kami perlu lakukan untuk membangunkan sasiah dan sosioekonomi kita di Malaysia ini. Dan kami rasa pendidikan anak-anak muda, generasi muda ini penting untuk kita membina human capital ataupun bakat-bakat yang kita perlukan untuk membangunkan negara pada masa akan datang. Jadi kami lihat ini adalah sumbangan kami untuk jangka masa yang panjang. Dan pada masa yang sama kita juga dapat melibatkan mereka dalam perniagaan daripada peringkat muda. Dan kami seperti mana yang Tuan Haji nyatakan, ini adalah yang pertama di Malaysia yang dilakukan untuk sekolah menengah harian. Tingkatan 4, tingkatan 5. Belum pernah diadakan sebelum ini. Jadi kami rasa banggalah dapat menjalankan program ini untuk kebaikan anak-anak muda kita. Ya, seperti mana Tuan katakan tadi, ini merupakan yang pertama sebenarnya di Malaysia. Selalunya program SLDN ini syarat minimumnya 18 tahun dan ke atas. Jadi sangat bertuahlah sebenarnya untuk 2 buah sekolah yang terlibat dalam program SLDN ini. Tapi kenapa dirasakan bahawa program berkemahiran ini sangat penting diterapkan daripada usia yang lebih muda, Tuan Haji? Dia yang cabaran dunia sekarang, Syafiqah, yang pentingnya bila peserta-peserta jika berjaya menamatkan program ini, SLDN ini, mereka sangat beruntung. Pertama, mereka akan dapat sijil tahap kemahiran tahap 3. Dia akan diberi sijil perhargaan oleh pihak QSR sendiri, yang mana memang sukar nak dapat sijil itulah sebenarnya. Dan mereka akan dapat sijil SPM macam biasa
untuk dari Kementerian Lembaga Periksaan Malaysia dan juga yang akan dapat sijil kemahiran mata pelajaran aliran kemahiran MPAK. Okey. Itu pun dapat. Jadi dia akan dapat 4 sijil dalam satu masa dan selepas itu, selepas habis program SLDN ini, mereka berpeluang untuk melanjutkan pelajaran jika mereka ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran lain ataupun bidang yang sama dalam sijil SKM tahap keempat. Jadi ini beri ruang kepada pelajar-pelajar untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka, kompetensi mereka. Dan kita pun sedia maklum, dalam dunia sekarang ini, pemain industri memerlukan pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. Dalam program SLDN ini, pelajar-pelajar peserta kita dilatih untuk berkemahiran dari segi hubungan dengan pelanggan penyediaan makanan, permintaan makanan. Ini akan membantu mereka bersedia untuk menghadapi dunia luar. Ini yang paling penting. Dan mereka pun dari segi interpersonal bersama dengan rakan mereka, keluarga mereka, komuniti mereka, mereka dapat mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Bila kita lihat pelajar-pelajar kita yang berada di program ini, mereka sangat berkembang dari segi karakternya. Mereka bersedia untuk berhubung dengan orang ramai, boleh berkomunikasi dengan baik dan yakin dengan diri sendiri. Itu yang kita hendak pada pelajar-pelajar kita. Ya, bukan sahaja bijak dari segi teori tapi juga berketerampilan. Jadi untuk KSR sendiri, mungkin boleh kongsikan apa di antara modul yang diajar kepada para perantis ini? Modul dia adalah balik kepada penyediaan makanan, perkhidmatan pelanggan dan pengurusan restoran. Itu yang pentinglah secara asasnya. Di samping itu dari segi teorinya. Dan modul yang paling penting adalah bekerja di restoran itulah. Jadi ini modul yang tidak boleh sebenarnya diajar di dalam buku. Perlu melakukannya secara setiap hari melalui praktikal, menghadapi pelanggan dan pelbagai situasi dalam menguruskan pelanggan. Mungkin saya nak tambah di sini, dari segi modul itu satu, tapi mereka juga diberikan allowance. Allowance untuk mereka menjalankan program ini dan juga insentif yang sama diberikan kepada pekerja-pekerja lain di restoran. Jadi ini menggalakkan lagi mereka untuk melibatkan diri dalam latihan praktikal ni satu. Nombor dua, memberikan mereka sedikit sumber kewangan untuk mereka menambahkan keupayaan mereka dalam kehidupan dan juga menyimpan atau menabung untuk masa akan datang. Kita melibatkan juga pelajar-pelajar dari peringkat B40 ni kerana mereka ni memerlukan mungkin pendidikan saluran pendidikan alternatif supaya mereka juga tidak tercicir daripada sistem pendidikan di negara kita ini kerana ini merupakan sumber kewangan juga untuk mereka. Ya, betul. Jadi ini antara salah satu kebaikan program SLDN ini berbanding dengan kaedah-kaedah untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia yang lain, di mana SLDN khas terutamanya akan mendapat allowance. Jadi para perantis akan mendapat allowance sambil belajar, sambil juga mendapat allowance, juga akan mendapat pengalaman sewaktu bekerja di syarikat. Mungkin bergerak ke hadapan, bagaimana perancangan daripada pihak Yayasan Jacob sendiri? Mungkin selepas ini akan menambah lagi bilangan modul selepas ini selain daripada FNB, Tuan? Kerana kita dah melihat kejayaan program pertama kita ini dan juga maklum balas atau feedback daripada ibu bapa dan pelajar. Kami berhasrat untuk mengembangkan lagi program ini, pertamanya di Johor dan insya-Allah di seluruh negara lah. Yang penting di Johor ni kami akan mengembangkan di sekolah lain. Sekarang kita 2 sekolah, 25 pelajar batch pertama. Kita akan kembangkan di sekolah-sekolah lain dan juga kembangkan penlibatan mereka di restoran-restoran yang lain. Jadi kami harap dengan mengembangkan program ini akan jadi melibatkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar di peringkat B40 dan juga pelajar-pelajar secara amnya. Ya. Tuan Haji? Yang pertama ini sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Encik Rozaini daripada pihak Yayasan Jacob. Sebab tanpa mereka kami tak dapat melaksanakannya. Yang keduanya, yang utamanya adalah dari segi pembangunan karakter yang disebutkan karamah insaniah. Itu yang disebut-sebut. Kita nak pelajar-pelajar kita yakin, boleh berinteraksi dengan baik dan hormat menghormati antara satu sama lain. Elemen-elemen itu dimasukkan dalam program ini. Dan dari segi program ini, kami amat berbesar hati jika pihak
Yayasan Jacob dapat melakukan perluasan. Sebenarnya Syafiqah, dari segi perbincangan itu telah diadakan. Oh, dah ada dah. Tapi bila Cik Rozani dah sebut tu, saya lagi gembira lah. Terima kasih diucapkan atas kerjasama ini, dan kami amat menyengalu-ngalukan kerjasama yang diberikan, dan komitmen kami amat tinggi agar perkara ini dapat kita teruskan, diperkembangkan agar memberi ruang kepada semua pelajar, terutamanya golongan B40 yang mereka perlu diberikan akses sama untuk pendidikan. Itulah utama kita. Baik, jadi kepada para perantis yang terlibat dalam program SLDN ini, diharapkan agar semuanya terampil. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Hafiz Samad, Pengarah Pendidikan Negeri Johor, dan Tuan Rozaini Muhammad Sani, Pengerusi Yayasan Jacob, kerana sudi bersama dengan kami hari ini untuk menerangkan lebih lanjut mengenai program SLDN ataupun Sistem Latihan Dual Nasional ini. Okey, baik, seterusnya kita nak bersama dengan rakan pelapor kita di Map Malaysia untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Terus saja bersama dengan Map Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Rantau negara masih lagi menerima arah angin dari arah timuran dengan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga 30 km per jam. Oleh itu, keadaan di laut pada ketika ini dijangka adalah stabil untuk sebarang aktiviti perairan dan perkapalan. Baik, seterusnya kita perhatikan pula kepada status cuaca panas semasa. Setakat ini, negeri Perlis masih lagi mencatatkan suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius. Selain daripada itu juga terdapat kebanyakan daerah di negeri Kedah, beberapa daerah di negeri Pulau Pinang, Perak, termasuk juga di daerah Sepang Selangor dan Batu Pahat di negeri Johor yang telah mencatatkan suhu maksimum harian sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius. Jadi dinasihatkan kepada penduduk setempat supaya banyakkan bersabar, dan bagi yang berpuasa, pastikan anda minum air dengan secukupnya ketika waktu bersahur dan berbuka nanti, dan elakkan aktiviti di luar bangunan ketika waktu tengah hari dan awal petang. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Keadaan cuaca panas dan cerah dilihat di kesemua negeri di Semenanjung pada ketika ini. Hujan lebat kini hanya dicerap di beberapa bahagian di sekitar pesisir pantai negeri Perak, Selangor, Terengganu dan Pahang yang dijangka akan berangsur reda dalam tempoh 2 jam saja lagi. Keadaan cuaca cerah ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal petang nanti. Begitu juga keadaan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak, tiada hujan yang berlaku buat masa ini, dan dijangka keadaan cuaca panas ini juga boleh berterusan sehingga ke awal petang. Baik, bagi sebelah petang pula, Map Malaysia masih lagi meramalkan hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku di beberapa bahagian, terutamanya di bahagian pedalaman negeri Perak, Selangor, termasuk juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di kebanyakan bahagian di bahagian barat negeri Johor. Manakala untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat lebih tertumpu di bahagian utara dan tengah negeri Sarawak, begitu juga di bahagian Sandakan dan Kudat di negeri Sabah. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Jika hari ini ialah sambutan Hari Sindrom Down sedunia, esok pula ialah sambutan Hari Seniman 2024. 22 Mac setiap tahun akan disambut Hari Seniman ini bersempena dengan tarikh kelahiran Seniman Agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi untuk bicarakan lebih lanjut mengenai sambutan Hari Seniman 2024, saya bersama dengan dua tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Datuk Azmi Saifuddin Muttalib, Ketua Pegawai Eksekutif Finas, dan juga Rozaidi Abdul Jamil, Ahli Perbadanan ataupun ZZID. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Esok merupakan sambutan Hari Seniman 2024. Saya rasa bertepatan jika saya tanya kepada Masjid Zaidi dululah mengenai sambutan ini. Signifikan dan juga simbolik di sebalik sambutan ini. Okey, sebenarnya Hari Seniman ni salah satu cadangan daripada Persatuan Seniman Malaysia lah sejak 2013. Ya. Dan Hari Seniman ni kita sebenarnya mewujudkan untuk memberi satu penghormatan kepada pegiat-pegiat seni lah, dan meletakkan ikon Tan Sri P. Ramlee sebagai ikon Hari Seniman. Dan sebelum ni Hari Seniman disambut setiap tahun pada 29 Mei. Tetapi di bawah kepimpinan sebelum ni, Hari Seniman ditukar tarikh daripada tarikh 29 Mei kematian P. Ramlee itu kepada 22 Mac atas kelahiran P. Ramlee. Yeah. Jadi itu lebih signifikan untuk disambut Hari Seniman sebagai satu hari sambutan kepada penggiat seni di seluruh Malaysia. Inilah wujudnya Hari Seniman bagi menghargai penggiat-penggiat seni supaya penggiat-penggiat seni di dalam industri kreatif ni akan diangkat dan dipandang tinggi oleh masyarakat di Malaysia ini. Ya, berbezanya dengan tahun-tahun sebelum ini, sambutan ini disambut pada bulan Ramadan. Jadi Datuk, bersempena bulan Ramadan ini bagaimana pula pengisian dan juga aktivitinya? InsyaAllah 22 hari bulan adalah hari esok, kan, Jumaat. Mana memandangkan dia jatuh pada bulan Ramadan, kita sambut secara sederhana madani lah. Okay. Di mana pengisian dia kita ada buka puasa, dan susuli oleh sedikit ringkasan tahlil dan juga tarawih. Okay. Kita punya tetamu kehormat adalah Yang Amat Berhormat Menteri Komunikasi iaitu YB Fahmi Fadil, dan juga Datuk Fauzi Maisa iaitu KSU Kementerian, untuk memeriahkan lagi acara tersebut. So, kita anggarkan lebih kurang 500 penggiat seni yang akan kita jemput untuk hadir untuk memeriahkan lagi acara besok hari. Okey, untuk sambutan kali ini bagaimana pula kerjasama dengan pemegang-pemegang taruh yang lain, Datuk? Kita pun ada juga dengan semua persatuan lah, kita pun menjemput. Okay. Bukannya persatuan seniman saja. Kita meraihkan keseluruhan penggiat industri seni. Di mana untuk kali ini kita ada dua acara lah. Iaitu kita ada sumbangan kepada penerima yang memerlukan, iaitu lebih kurang 50 penggiat seni. Dan keduanya kita ada sedikit pameran atau booth, di mana kita ada partner seperti PKSO dan KWSP juga akan turut hadir. Dan juga booth untuk artis turut serta memeriahkan lagi suasana. Okey, saya rasa belum lagi terlambat untuk kita mengucapkan tahniah kepada Abang Aziz Zaidi atas pelantikan sebagai Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Warga Industri, Kebajikan dan Data Industri Finas. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Seniman ini, bukan sahaja kita nak menghargai anak-anak seni, tapi juga kita ingin menyantuni mereka. Betul. Terutama dari segi kebajikan. Betul. Jadi selaku pengerusi yang baru saja dilantik ini, apa di antara perancangan bergerak ke hadapan menyantuni mereka? Terutama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Finas kerana melantik saya sebagai pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Warga Industri, Kebajikan dan Data Industri Finas. Perancangan kita dah merancang setahun program untuk ziarah seni madani Finas. Dan kita akan menziarahi dan menyantuni penggiat-penggiat seni dalam setahun ini. Dan dalam masa yang sama kita akan memberi sumbangan serta menyantuni mereka yang mungkin ada mereka terlibat dengan masalah-masalah macam sakit, susah dan sebagainya. Dan kita juga merangka dengan rakan strategik untuk membantu dari sudut penanjaan barangan keperluan, wang tunai dan sebagainya. Dan pegiat-pegiat seni yang kita pilih daripada kategori-kategori pengarah,
artis, kru, peduli skrip dan sebagainya. Jadi semua data-data ni kita dapat daripada persatuan-persatuan seni sebagai stakeholder FINAS untuk memberi input supaya ziarah seni madani FINAS ni akan terus relevan, bukan pada tahun ni saja, pada tahun-tahun yang mendatang. Inilah program yang kita buat selain daripada program-program yang kita akan lakukan seperti Hari Seniman nanti, dan dari sudut perniagaan, peluang-peluang pekerjaan untuk artis ataupun pegiat seni yang memerlukan. Inilah sebenarnya yang kita tengah fokus, dan dalam masa sama data-data mereka ni pun kita tengah kumpul sebagai FINAS sebagai satu pusat pakalan data untuk pegiat seni dan menjadi direktori kepada pegiat seni di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Mungkin boleh juga kongsikan apa di antara isu-isu tertunggak yang berkaitan dengan anak-anak seni ini yang perlu diberikan keutamaan dan perlu disegerakan penyelesaiannya? Satu, memang kita tahu masalah mereka adalah peluang pekerjaan. Okey. Jadi di sini memang banyak peringkat perbincangan yang kita lakukan di peringkat FINAS melalui CEO dan peringkat atasan supaya kita cari satu formula bagaimana kita boleh menyediakan peluang pekerjaan dan peluang mereka untuk mendapat dana dan menyediakan peluang pekerjaan kepada yang lain-lain. Okay. Selain daripada itu, elemen-elemen yang wajib macam seperti contoh apabila pegiat seni sakit, yang ni memang menjadi rutin untuk kita membantulah, tak kira daripada sudut perubatan, daripada sudut peralatan perubatan yang diperlukan dan yang sebagainya. Sebab tu kita bekerjasama dengan rakan strategik di bawah jawatankuasa saya ni, seperti Yayasan Felda, MAPIM, Koperasi Anaja dan yang lain-lain, supaya mereka turut serta membantu daripada memberi peralatan dan sumbangan kepada pegiat-pegiat seni supaya secara tak langsung pegiat seni yang sakit ni apabila mereka sihat, mereka boleh terus menghiburkan kita balik. Jadi ini salah satu fokus yang kita utamakan dalam kebajikan pegiat seni ni. Selain daripada kita menyantuni hal ehwal kebajikan anak-anak seni ini, apa lagi di antara ruang dan juga peluang yang diberikan oleh pihak FINAS sendiri untuk anak-anak seni di Malaysia? Selain pada yang Zaid tadi maksudkan tadi itu adalah di mana kita bekerjasama dengan agensi-agensi yang boleh membantu anak-anak seni seperti Pekeso, KWSP, dan tempoh hari saya ada berjumpa dengan Jauhar mana berbincang tentang tentang wakaf IP ni. Kan, dia satu yang menarik. Kan, ia akan menjana juga pendapatan yang lebih sistematik. So apa yang kita lakukan di FINAS adalah kita nak tengok satu kaedah kita boleh sustainkan perkara-perkara ataupun program-program ini. Kita tak nak jadikan dia sebagai satu program yang one off. Sebab kita faham isu-isu industri seperti kebajikan, isu-isu pekerjaan ni sentiasa ada. And oleh situ kita kena sentiasa think ahead. Bagaimana kita nak pastikan bahawa setiap kali ada perkara begini, kita lebih sistematik menangani perkara-perkara tersebut. Juga saya ada berbincang dengan pihak-pihak seperti broadcaster, RTM, Media Prima dan sebagainya, dan juga OTT streaming, memastikan supaya kebajikan dan juga pekerjaan yang diberikan kepada industri ini sentiasa ada dan peluang-peluang diberikan sentiasa ada. Salah satu perkara yang pernah kita bincang adalah tentang artis-artis veteran, bagaimana mereka boleh terlibat dan memberi sumbangan, kan? Tak semestinya dari segi produksi, tapi juga apa yang kita lakukan di FINAS adalah seperti program-program mentoring dan membawa kita punya artis-artis yang berpengalaman ni untuk memberi dia punya pengalaman ke universiti, memberi tunjuk ajar atau talk dan sebagainya. Okey. Di kesempatan ruang yang ada, mungkin sedikit ucapan bersempena dengan sambutan Hari Seniman esok. Kalau tagline nanti bagi CEO yang akan bagi tahulah. Bagi saya, kita sebagai penggiat seni ini, kita perlu melihat Hari Seniman ini sebagai satu hari satu keistimewaan kepada penggiat seni lah. Seperti macam Hari Cikgu, Hari Guru, Hari Guru, Hari Pekerja dan sebagainya lah. Dan bila kita lihat penggiat seni, bila Hari Seniman ini berlaku, memang kita adalah yang special.
yang istimewa. Jadi apa yang saya boleh luahkan, marilah kita sambut bersama-sama Hari Seniman. Kita mengimarahkan lagi sempena bulan puasa dan sertai Hari Seniman esok pada 22 Mac 2024 di Finas Hulu Kelang. Dan kita bertahlil kepada penggiat-penggiat seni yang telah meninggal kita dan kita menyantuni semua penggiat seni di dalam Hari Seniman nanti. Secara ringkas, Dato' tak lainnya apa? Iaitu seni dan islah, menjulang memartabatkan seni karya madani. Okey, jadi itu merupakan tagline ataupun tema bersempena dengan sambutan Hari Seniman 2024. Terima kasih Datuk Azmi Saifuddin Muttalib, Ketua Pegawai Eksekutif Finas, dan juga Zaidi Abdul Jamil, Ahli Perbandanan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini dan selamat Hari Seniman 2024 esok. Okey, seterusnya ini kita nak bersama dengan rakan kita, gebunya bantal ke atas tu. Terus saja bersama dengan Irfan dan juga Rai. Silakan. Terima kasih Syafiqah, memang gebu tak sabar saya nak tidur. Sekarang ni Irfan bersama dengan Rai untuk kita kongsikan tentang Herbal Fame, bantal yang sangat empuk, sangat selesa. Rai, apa khabar? Okey, sihat alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya terkejut bila Fika kata gebu. Saya terus tengok pinggang saya. Gebu ke? Gebu ke? Kita tengah puasa ni, rupanya bantal. Rupanya bantal. Okey, bantal ni memang gebu-gebu belaka, tetapi sebelum kita terjah dengan lebih mendalam mengenai bantal-bantal yang kita bawakan, bantal-bantal herba dari Fame, Rai nak anda ambil nombor telefon ni dulu. Catat dulu sebab lepas ni banyak yang Rai nak cerita. Takut Rai terlupa. Telefon number dia adalah 019-406-2099. Okey, dah ambil, dah hafal. Rai sebut sekali lagi lah. 019-406-2099. Okey, Irfan, saya nak buka tirai kita buat tirai kita. Sebab kenapa Rai cakap kena ambil nombor telefon ni? Sebab kita nak tawarkan promosi. Kalau kita tengok promosi ni, kalau dekat luar ramai panggil happy hour. Okey, Rai tukarkan. Kita bukan nak tawarkan promosi happy hour, kita nak tawarkan promosi happy 10 minit. Sebab kita ada 10 minit dan kurang saja untuk anda dapatkan. Dan oleh itu kita nak berikan 1 minit 1 set. Maksudnya sekarang ni kita ada 10 set sahaja. Okey, 10 set sahaja. Apa yang anda akan dapat, selalunya kita ceritakan masalah, kita ceritakan keperluan. Sebelum Rai sentuh mengenai itu, harga sangat penting. Betul tak, Irfan? Betul lah. Kita nak pergi bazar Ramadan sekarang pun kita tengok popiah RM10 tak jadi pernah kat sana kan. So kita cerita pasal harga. Untuk hari ini kita ada promosi yang memang cukup menarik. Kita ada 10 set pertama. 10 set pertama anda dapatkan bantal herba 6 jari pun tak cukup. 16 herba. Okey, 16 herba dapatkan 2. Maksudnya sepasang. Untuk pasangan anda dan untuk diri anda dengan harga 220. Kalau single macam mana? Single kalau harga bukan promo 150. Maksudnya dekat situ dah jimat berapa ringgit dah. Okey, dah cerita promo, kita cerita pasal bantal. Cerita pasal bantal. Okey, bantal kita hari ni, Irfan, daripada Fame ni adalah bantal herba. Herba, herbal, herba. Okey, dan apa yang kita tawarkan ada beberapa jenis. Kita ada bantal 1 herba. Kita ada bantal 2 herba. Kita ada bantal 3 herba, 5, 7, 9, 10 dan 16. Banyaknya herba. So sekarang so anda kena pastilah yang mana bajet. Kalau yang paling mampu milik 1 herba ni harga dia 55 sahaja. Okey, boleh. Kalau yang paling orang cakap premium, platinum lah. Ada 16 macam kat kredit platinum, no limit kan. Kita dapat dengan harga, kalau harga biasa 150, hari ini anda dapat dengan harga beli 220 sahaja. Okey, ini antara harga-harga dia. So anda tengok, ini harga dia. Kalau Rai lah dah alang-alang kita bagi promo apa tadi? Happy 10 minit tadi tu. 10 minit aja, 10 set bantal yang pertama 220 dapat yang maksima, yang platinum, yang premium. 16 herba. Yang paling banyak herba. Ambil aja yang itu sebab yang itu bagi Rai lebih berbaloi lah. Sebab herba-herba ni kalau kita tengok sebagai orang yang pentingkan kesihatan lah. Bukan orang yang pentingkan tidur. Tidur penting. Actually, Rai nak kongsi dekat sini tahu, kadang-kadang kalau kita tengok ramai orang tekanan
tekanan, stres. Stres datang RTM pun stres. Pagi tadi kesesakan jalan raya jangan disebut. Tadi saya dengar Abang cameraman cerita. Aku tersangkut kat jam. Okey. Anyway, stres. Apa yang sebenarnya menyumbang kepada stres? Antaranya adalah tidur. Saya akui bulan Ramadan ni memang kita nak khususkan banyak untuk beramal ibadah. Kadang tidur kita tak jaga. Sebab kita tarawih pukul berapa habis? 10:30 balik rumah dah tu kadang-kadang bangun sahur macam saya bangun sahur awal. 4 saya dah bangun. Pukul 4 dah bangun dah. Terutamanya kalau nak pergi kerja, ambil masa. So tidur tak cukup. So kalau tidur tak cukup, maka tekanan pun naik, stres pun naik, makin stres. Okey, saya tengok ramai yang selalu tanya bila datang slot Selamat Pagi Malaysia ni, ramai yang tanya pengacara, hari ni hari anda. Irfan, ya saya. Bila kali terakhir anda tukar bantal anda? Jawab dengan ikhlas, ni bulan Ramadan, tipu berdosa. Ini soalan yang sangat-sangat mengejutkan saya. Adalah skrip ni. Last tukar bantal bila? Mengaku, jangan tipu. Tahun lepas. Okeylah, boleh. Saya boleh have a fit. Tak, saya faham sebab ramai di antara kita, saya buat pengakuan. Anda dah buat pengakuan, saya buat pengakuan. Kali terakhir malu ni nak sebut sebab saya yang promote. Kemungkinan sebelum pandemik. Lama dah tu, 3-4 tahun dah. Which sebenarnya adalah salah sama sekali. Seelok-eloknya kita tukarlah kalau mampu dalam 3 tahun, 4 tahun tukar. Sebab apa saya cerita? Kalau Irfan ada buat sedikit rujukan, risikan, hari-hari Irfan, nama manja mak panggil apa? Panggil abang. Kita tak boleh panggil abang kan, kita bukan mak awak kan. Tak apalah. Abang tahu tak sebenarnya hari-hari kita tidur, kita sebenarnya jutawan tau. Jutawan. Kita sebenarnya tahu. Kenapa tahu? Kaya lah. Kaya, kita ni kaya sebab kita menggugurkan lebih daripada 500 juta 500 million sel kulit mati. Atas tilam, atas bantal, kita tak sedar. Kita tak nampak. Yang kita tak nampak. Dan Irfan tahu siapa yang kenyang? Siapa yang kenyang? Kutu-kutu, hama-hama sebab sel kulit mati kita tu jadi makanan dia. Oh, dia kenyang lah. Dia kenyang. Bukan bantal kita kenyang. Yang kalau kita simpan bantal busuk yang ada peta-peta air liur tu. Saya jujurlah, saya pernah ada bantal busuk sebelum ni. Oh, ya ke? Ada lagi sekarang tak ke? Ada dah. So, kalau anda simpan bantal-bantal lama, bukan apa, saya faham. Kos adalah isu kos kewangan penting. Tapi kalau ada, insyaAllah rezeki lebih, ganti. Sebab yang itu sebenarnya yang memberikan makanan pada hama-hama. Antara tanda-tandanya, bila anda kena tukar bantal, kita bangun tengkuk sakit. Tengkuk sakit sebab apa? Bantal kita yang elok-elok kita beli macam ni, empuk-empuk macam ni. Sekarang dah 5-6 tahun dah jadi lempeng, dah jadi macam tu kan. Okey, itu tandanya satu-satunya. Lepas tu dia juga kalau kita tengok kita tak ada masalah kulit. Tapi bangun-bangun kenapa ambil kat artis cakap dengan abang, "Bang, kenapa muka ni bang? Nama pengacara, tapi kenapa ada jerawat-jerawat bagai jeragat?" So itu antara tanda-tandanya. Hebatnya untuk Fame Herbal Pillows ni kita ada herba-herba. Sebenarnya Fame merupakan jenama pelopor yang membawa bantal-bantal yang ada herba. Okey. Kat mana? Mungkin anda cakap, kat mana herba dia? Okey, kat sini. Yang ini adalah versi yang 16 herba. Kalau nak jangan cakap yang platinum, yang premium lah. Jangan cakap kenapa nampak sememeh bantal Rai. Tak, ini semua herba-herba dia yang dijahit, diletakkan herba di tengah. So herba-herba ni antaranya kita ada daun neem, kita ada jasmine, kita ada lavender, kita ada lada hitam. Lada hitam yang dah ditumbuk dan dimasukkan secara manual. Yang ini bukan pakai mesin, memang dimasukkan secara manual. Rai ke yang masukkan? Tidak. Saya tak. Saya issue check. Tak. Saya tak. So yang ini sebenarnya bila kita tidur di bahagian tengah ni kan, ada kat sini yang kita boleh bau. Tak ada bau pun. Tak ada bau yang tak menyenangkan. Sebab kita ada lavender kan? Kita ada lavender, kita ada jasmine, kita ada rose. So memang dia letak betul-betul kat bahagian tengah. Kadang-kadang ada kita tengok, saya ada nampak kat pasaran ada jenama yang letak lavender. Tapi lavender dia berterabur. So kadang-kadang bila dah 2-3 tahun lavender dia dah ke sini lah pula. Ke kiri ke kanan lah pula nak tu. Dan kalau anda tengok, dibuat dalam dia ni ada Korean fiber. Polyester fiber. Dia sangat lembut. Pegang. Sekali lagi, kalau tipu berdosa. Lembut kan? Dan dia jenis yang kalau anda tengok, Roy letak kat atas ni, bila kita tekan, dah ni atas lah. Tekan, dia akan naik balik. So dia ada sokongan. Ni penting sebab kalau kita tak ada sokongan, sebenarnya organ ataupun anggota badan yang paling berat dekat badan kita ni adalah kepala kita, otak kita. So kalau kita tak jaga, kalau raya baju lip-blap, pakai sequin segala bagai, tapi bantal jangan kedekut sebab yang ini sebenarnya untuk kesihatan. Okey, so ingat kita ada tadi 10 unit. Sekarang dah berapa minit? Kita dah tinggal
tinggal 3 sahaja. Ramai yang rebut. Yes, dah tinggal 3. Maksudnya kita dah jual 7. So kalau anda nak dapat, kena rebut. Dapatkan promosi hari ini di mana kita tawarkan penghantaran percuma untuk seluruh Semenanjung Malaysia. Seluruh Semenanjung Malaysia, penghantaran adalah percuma sahaja. Betul. Jadi sebab itulah kena dapatkan bantal Herbal Film ni. Irfan kan kalau dah pegang bantal ni rasa tak nak lepaskan. Kan sebab yelah kita dalam penghawa dingin lagi dengan dia punya Korean polyester fiber ni, dia lembut. Lepas tu saya suka sebab herba ni dapat secara tak langsung membantulah kita punya orang cakap deria-deria bawan, deria-deria apa lagi, dia beri ketenangan. Okey, so yang ini semua dapat membantu. Jadi kalau mungkin ada yang selalu kalau raya kita balik kampung, kita bawa buah tangan, kita bawa balang kuih raya kan. Mak, Assalamualaikum. Tahun ni apa kata untuk mak dengan ayah kita kan bantal baru. Sedap. Serius, memang sedap dan sebenarnya dia memang senang nak dijaga, juga boleh dibasuh. Jadi kalau anda nak dapatkan, sekali lagi talian dia 019 40 62099. Dapatkan promosi tadi kita dah mulakan dengan 10 set. Kalau anda dapatkan sekarang, anda dapat dengan harga yang untuk premium, bantal yang premium 16 herbal. Kalau satu harga dia 150. So kalau beli sepasang 300 lah. 300. Tapi kita berikan dengan harga 220 sahaja. Tadi kita dah berbakikan berapa tadi? 3 tak 1 juh, tak salah Rai. Rai pun tak ingat. So jadi kalau anda nak dapatkan sekarang. Kalau habis promosi tu, hilangnya saya, Irfan ada lagi lah. Hilangnya saya dari kaca TV anda, harga akan naik kepada harga asal. Harga murah pakai hilang juga. Hilang. So ada tak bagi saya satu? Fame. Tu saya tak boleh jawab, tak berani jawab. Tapi kalau anda nak dapatkan, kena dapat waktu sekarang, Fan. Waktu sekarang. Kena dapat waktu sekarang sebab kita tak banyak masa. 10 minit. Kalau untuk Rai memang pejam celik habis dah. Betul. 10 set 10 minit sahaja. Betul. So kena dapatkan promosi sekali lagi 019 406 2099. Empuk. Okey, kalau orang cakap satu memanglah empuk. Okey, kita letak 2. Ya Allah. Ifah letak 3 lah. Yang ini hari hujung minggu, hari yang hujan-hujan renyai-renyai ni memang tak bangun lah. Orang Johor kata tarik kain kebor. Tarik kain kebor. Memang enak, memang lembut dan anda tak perlu risau mengenai jenama. Jenama pun jenama Fame 28 tahun. Lebih tua daripada Irfan. Itulah tu. Okey, terima kasih banyak kepada Rai kerana bersama dengan Irfan untuk pagi ini kongsikan tentang bantal yang cukup dengan herbanya untuk kita menjaga aspek kesihatan waktu kita tidur. Betul. Terima kasih Rai. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum. Saya pula closing. Assalamualaikum. Bye. Okey, baiklah penonton. Bersempena dengan Hari Down Syndrome Sedunia pada hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu clipping yang kita bawakan kepada anda untuk kita teruskan dengan segmen berikutnya. Jom kita saksikan. Seluruh dunia menyambut Hari Sindrom Down Sedunia pada tarikh 21 Mac setiap tahun. Hari tersebut disambut bagi memperingati dan menyatakan sokongan terhadap individu yang menghidap sindrom Down. Sindrom Down merupakan sejenis penyakit genetik yang berpunca daripada tambahan kromosom 21. Ianya juga dikenali sebagai trisomi 21 yang menunjukkan beberapa ciri fizikal dan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan otak sejak kecil. Individu dengan sindrom Down tergolong dalam kategori kurang upaya pembelajaran kerana mereka akan mengalami lewat perkembangan, kurang upaya intelek dan berisiko tinggi menghidapi beberapa masalah kesihatan lain. Walau bagaimanapun, dengan pengurusan yang baik, individu dengan sindrom Down mampu berdikari dan mencapai potensi mereka dengan bantuan serta sokongan daripada semua lapisan masyarakat. Ya, doa dan juga harapan kita agar anak-anak sindrom Down ini mampu untuk menjalani kehidupan mereka dengan lebih berkualiti sama seperti insan-insan lain di luar sana. Jadi untuk berbicara lebih lanjut bagaimana sebenarnya dan mampukah mereka menjalani kehidupan ini, bersama dengan saya di studio ialah Profesor Madya Dr. Hasnah Toran, pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syafiqah. Selamat menyambut sambutan Hari Sindrom Down. Terima kasih Selamat Pagi Malaysia kerana prihatin mengenai anak-anak kami. Ya. Okey, kalau kita bercakap mengenai kualiti hidup
takrifan sebenarnya untuk anak-anak sindrom Down ini bagaimana? Sebenarnya takrifan untuk anak-anak Down syndrome mengenai hidup berkualiti ini sama saja dengan kita. Mereka nak bahagia, mereka nak sihat, mereka nak disayangi, mereka nak ada peluang untuk hidup macam orang lain. Jadi takrifannya sama. Jadi saya nak tambah, kalau kita pula yang fikirkan bahawa hidup berkualiti untuk mereka tu maksudnya berbeza, itu salah. Sebab bila kita fikirkan mereka nakkan perkara yang lain daripada kita, kita mulalah buat benda-benda yang tak sepatutnya. Contohnya kita tak sediakan pendidikan, tak bagi peluang untuk bekerja. Kita rasa kadang-kadang di Malaysia ni saya perhatikan kan, disebabkan kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kita fikir ni anak istimewa, tak perlu kerja lah. Tapi dia seronok bekerja sebab hari-hari pergi kerja, dia boleh jumpa dengan kawan. Jadi takrifannya sama saja. Ya, mungkin sebab kita tidak berada di kasut mereka, jadi kita rasa kesian, mampukah mereka. Jadi itu mungkin antara tanggapan yang perlu kita kikis sekarang ini, kerana apa yang mereka mahukan, kesamarataan itu dilayan seperti insan yang biasa. Jadi di Malaysia ini bagaimana peluang dan juga ruang yang diberikan oleh pihak kerajaan? Saya dalam bidang pendidikan khas ni dah 30 tahun saya rasa, dan alhamdulillah dari masa ke semasa memang terdapat peningkatan. Tetapi saya rasa kita masih lagi ada ruang untuk kita perbaiki. Contohnya kan alhamdulillah sekarang pendidikan khas di sekolah-sekolah kita pun semakin baik. Yang saya suka sangat kan Puan Syafiqah, di sekolah menengah tu anak-anak istimewa termasuk anak-anak Down syndrome diberi peluang untuk belajar vocational. Belajar masak, belajar berkebun, belajar menjahit. Jadi kita buka ruang untuk mereka mengembangkan potensi diri. Dan kalau tadi saya kata ada ruang yang kita perlu baiki, iaitu peluang pekerjaan. Sebab walau banyak mana pun kita bagi pendidikan kepada anak-anak ini, kadang-kadang majikan-majikan nak ambil mereka bekerja tu agak berfikiran kolot macam dulu. Ya, jadi ianya berbalik lagi kepada stigma masyarakat. Jadi kita beranggapan bahawa dengan perkembangan teknologi sekarang, IR 4.0, kita beranggapan bahawa pemikiran kita juga semakin terbuka. Tetapi nampaknya ianya tidak diterjemahkan dalam pemikiran rakyat mengenai anak-anak Down syndrome. Betul. Dan yang menyedihkan, mereka memikirkan bahawa anak-anak Down syndrome ni tak mampu nak memberikan output yang sama seperti orang lain. Jadi tak beri peluang. Dan yang paling sedih sekali adalah pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilakukan oleh belia-belia ini diberikan kepada warga-warga asing. Okey, kita faham. Jadi walaupun kita katakan mereka mahukan layanan yang sama, layanan sama rata seperti insan yang lain, tapi sebagai masyarakat ataupun rakyat Malaysia, apa yang perlu kita faham keperluan dan kehendak anak-anak semua ini? Memanglah apabila dia membesar, dia punya pendidikan tu perlu sedikit berbeza, perlu lebih sokongan. Dan apabila kita bercakap tentang anak-anak ni, kita kena bercakap tentang ibu bapa mereka juga. Sebab ibu bapa yang ada anak istimewa ni kadang-kadang jiwa dia rapuh, dia rasa macam banyak sangat yang dia perlu lakukan untuk bantu anak dia. Jadi bukan saja kita nak bagi sokongan kepada anak, tetapi kita juga nak bagi sokongan kepada ibu bapa. Dan kita selalu tahu, boleh tak saya cerita sikit? Ya, sila. Ada seorang guru pendidikan khas tu, dia ajar anak-anak menanam pokok pisang, dan pokok pisangnya tu menghasilkan buah yang sangat baik sehingga boleh dieksport. Okey. Jadi kita belajar dari situ. Mereka tanya, cikgu, macam mana cikgu buat sampai pisang ni berkualiti begitu tinggi? Jawapan dia mudah je. Jawapan dia kata, Tuhan jadikan anak-anak ni istimewa, Tuhan jadikan mereka beserta rezeki mereka. Okey. Jadi kan, kalau majikan-majikan di sana beri peluang pekerjaan untuk anak-anak ni, kita tak tahu anak-anak ini datang bawa rezeki untuk kita juga. Jadi itu perspektif yang kita perlu ubah. Betul. Jadi itulah untuk mereka menghadapi alam dewasa ini memerlukan satu skill set yang berbeza, terutamanya dari segi social skill mereka. Jadi untuk anak-anak istimewa ni bagaimana untuk kita menggunakan social skill daripada sejak kecil ini? Yang saya dapati anak-anak Down syndrome ni mereka terlalu suci, dan terlalu mempercayai. Jadi saya nasihatkan kepada ibu bapa yang ada anak-anak Down syndrome, bila besar memang kita perlulah berikan sedikit kebebasan untuk mereka keluar, merasa hidup macam belia-belia yang lain, tetapi kita kena perhatikan juga kerana mereka sering jadi mangsa scam. Ya betul. Jadi ini juga berbalik kepada literasi rakyat Malaysia agar tidak mengambil kesempatan terhadap anak-anak istimewa ini. Mungkin dalam kesempatan masa yang ada, doktor mungkin boleh
boleh berikan sedikit tips kepada ibu bapa khususnya di luar sana yang mempunyai anak-anak istimewa ini? Saya sekarang ni banyak terlibat dengan organisasi-organisasi yang memberi latihan kepada anak-anak Down syndrome ni, dan keluhan yang saya dengar daripada mereka adalah apabila anak-anak ni dah terlatih, bukan saja majikan tak nak menggajikan mereka, bukan tak naklah kurang, tetapi ibu bapa juga macam tak berani nak lepaskan anak. Jadi saya rasa kan anak-anak ni kalau kita simpan saja di rumah, kita bimbang nanti akan ada impak negatif ke atas kesihatan mental mereka. Cuba bayangkan kalau kita ni duduk rumah siang malam, otak kita pun boleh jadi mendap kan. Jadi kita nak mereka keluar dan kita boleh negotiate dengan majikan, tengok bagaimana pekerjaan tu boleh dimodifikasi sesuai untuk anak kita. Jadi maksudnya timbangan tu kan, beri kepercayaan kepada anak-anak ini. Mereka setiap satu anak-anak ini mempunyai keistimewaan, kebolehan dan bakat tersendiri. Jadi tugas sebagai ibu bapa untuk kita menggali dan mengembangkan bakat, mencari peluang untuk mereka. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Hasnah Toran, Pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Sama-sama. Dengan sambutan Hari Sindrom Down Sedunia 2024. Baik, seterusnya kita nak ke cerita pagi Sarawak. Ini pula berkaitan dengan Hari Hutan Antarabangsa 2024. Terus saja bersama dengan rakan kita di sana, Fazri Hisham Afandi. Terus saja bersama dengan kita Lydia, si cantik manis Lydia. Silakan Lydia. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Dan terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Dan sekarang ini saya berada di Hutan Simpan Sabal Simunjan bersempena dengan Hari Hutan Antarabangsa 2024. Dan untuk mengetahui selanjutnya, kita bersama dengan Tuan Haji Happy Supina bin Said, iaitu Timbalan Pengarah Hutan, Konservasi Hutan dan Pembangunan. Silakan Tuan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, boleh kongsikan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia sejarah Hari Hutan Antarabangsa 2024 ini? Okey, Hari Hutan Antarabangsa setiap tahun semenjak daripada tahun 2012 telah pun diisytiharkan 21 Mac setiap tahun sebagai Hari Hutan Antarabangsa. Untuk itu bertujuan untuk memupuk kesedaran masyarakat tentang pentingnya hutan supaya diurus secara mampan dan berkekalan. Okey, bagaimana pula dengan tema untuk kali ini? Untuk pada tahun ini, tema Hari Hutan Antarabangsa adalah Forest and Innovation, a New Solution for Better World. Dan pada hari ini kita di Sabal, kita mengambil inisiatif untuk menanam 3,000 pokok Shorea Mycopela ataupun engkabang jantung di hutan Sabal ini, sebagai satu inisiatif untuk kita meraihkan pada tanggal 21 Mac ini sebagai Hari Hutan Antarabangsa. Dan di peringkat negeri Sarawak, kita akan meraihkan secara besar-besaran pada Mei nanti, di mana kita jangkakan Premier Sarawak akan sendiri akan turun padang untuk meraihkan bersama dengan warga Jabatan Hutan dan juga masyarakat setempat di kawasan Sabal ini. Okey, baik, bagaimana pula dengan aktiviti yang akan dijalankan sempena dengan Hari Hutan Antarabangsa? Aktiviti-aktiviti yang kita jalankan sebagai Hutan Antarabangsa adalah antaranya adalah untuk memberi penerangan, memupuk kesedaran kepada masyarakat setempat untuk menanam pokok dan juga memberi kesedaran pada mereka betapa pentingnya penanaman pokok untuk perubahan iklim, untuk kita memastikan bahawa masyarakat akan datang ataupun anak cucu kita di masa akan datang tahu bahawa kita generasi sekarang ini menjaga alam kita, menjaga apa yang kita hazanah negeri yang ada ni untuk kepentingan di masa kini dan juga di masa akan datang. Okey, pesanan akhir atau kata akhir Tuan Haji untuk masyarakat yang berada di luar sana bersempena dengan Hari Hutan Antarabangsa 2024. Saya menyarankan supaya sama-samalah kita menjaga alam sekitar kita untuk menanam lebih banyak pokok. Dan sekarang ni negeri Sarawak mencatatkan penanaman pokok yang terbesar, iaitu 32 juta pokok yang kita tanam sejak tahun 2012
2021 lepas untuk menjadikan rekod yang tertinggi di Malaysia iaitu 32 juta pokok. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi berkongsi untuk perkongsian Cerita Pagi Sarawak pada kali ini. Dan itu saja saya bawakan kembali kepada studio rakan di studio. Silakan. Terima kasih Lydia untuk perkongsian Cerita Pagi Sarawak bagi Hari Hutan Antarabangsa tahun 2024. Baiklah, seterusnya kita akan bawakan kepada anda satu produk yang sangat-sangat memberangsangkan dan hebat. Jadi kita saksikan terlebih dahulu intro yang kami sediakan kepada anda. Jom kita saksikan. Bibir kering dan mengelupas buat saya tak yakin nak jumpa orang. Bibir jadi gelap dan kusam sebab kerap pakai dan tukar lipstik. Nampak tak berseri langsung. Sejak saya pakai 24K Magic Lipstick Collagen V Asia, bibir saya dah tak bermasalah. 24K Magic Lipstick Collagen V Asia mengandungi vitamin E, gamat, minyak zaitun dan collagen yang baik untuk bibir. Selain melindungi bibir, warnanya pun tahan lama. Jangan lupa dapatkan 24K Magic Lipstick Collagen V Asia. Pastikan V Asia baru beli. Pastikan V Asia baru beli. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, ceria, comel orangnya. Okey, pada pagi ini Datuk kita nak kongsikan kepada penonton bukan saja lipstick tapi ada juga foundation. Betul. Dan juga Berry Slim. Jadi kita nak mulakan dengan apa dulu Datuk? Okey, kita mulakan dengan hujung dulu. Terima kasih Ifan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Sahabat Pagi Malaysia. Ifan, hari ini berapa Ramadan Ifan? 10. 10 Ramadan. Betul. Okey, apa pun kurang daripada 3 minggu kita akan menyambut 1 Syawal ya. Seperti yang pasti semua orang inginkan berketerampilan yang menarik. Irfan, kalau boleh kita nak nampak model produk sebenar. Kadang-kadang muka tu ada jeragat ya, ada masalah celah dan sebagainya. Dalam tempoh 3 minggu ni Irfan, kalau kita nak rawat mungkin dah tak sempat. Sebab tu ya, nak menjelang hari raya, nak bergaya di hari raya, nak nampak muda di hari raya, anda perlukan solekkan yang mampu ya menutup celah. Dan hari ini saya dengan Puan Ayu. Kak Ayu ni saya panggil dia hari ini Irfan ya. Sebab apa saya nak buat demonstrasi kepada anda semua? Okay. Saya bawa satu foundation. Foundation dah lama kat pasaran, lebih 10 tahun. Ni antara produk terawal V Asia. Sampai hari ini masih laris ya. Saya tak buat iklan pun tapi cukup laku di toko-toko jamu, dekat Shopee ya, dekat TikTok, penjualannya sangat-sangat laris. Ini dia Gold Beauty Foundation. Baik. Apa yang istimewanya Irfan, Gold Beauty Foundation ni bercakap mengenai foundation ya. Saya kira foundation adalah foundation yang ajaib. Sebab apa ya? Seawal penggunaan kurang daripada 5 minit Irfan ya, muka kita kalau ada celah, ada jeragat, ada parut, boleh ditutupi serta-merta. Anda tengok sekarang ni, kalau boleh kamera fokus kat muka Kak Ayu ni, nampak tak? Ni muka asal Kak Ayu. Nampak kalau boleh kamera fokus secara dekat. Kalau boleh saya minta kamera fokus betul-betul. Sebab apa? Nak tunjuk perbezaan. Ni sebelum penggunaan Gold Beauty Foundation ni, akak pandang kamera Kak, anda tengok kamera depan tu, nampak tak? Jeragat penuh dekat muka. Saya percaya pasti ramai orang yang ada masalah jeragat macam ni. Okey, Kak Ayu boleh memulakan Kak menggunakan Gold Beauty Foundation. Guna sebelah kanan dulu. Sebab apa? Saya nak tunjuk kepada penonton perbandingan dia. Penggunaan Gold Beauty Foundation. Akak sapu Kak dekat bahagian kanan tu. Cantik, bentuk dia bulat je kan. Bentuk bulat. Nak bawa. Okey, foundation ni Fan, apa yang istimewanya Gold Beauty Foundation biasa ni menggunakan rumusan daripada minyak argan ya. Okey, maksudnya sambil menutup celah, ianya juga merawat masalah kulit dekat muka kita. Dan intipati utama seperti mana saya katakan ya, minyak argan. Untuk pengetahuan semua ya, minyak argan ni daripada Maghribi ya. Kenapa minyak argan ni digunakan secara meluas? Yang pertama sekali ya, minyak argan ni mempunyai pelbagai kebaikan untuk kecantikan kulit. Pertama sekali dapat membantu melembapkan kulit. Lepas tu kalau ada masalah jerawat, menutup jerawat. Lepas tu kalau ada masalah sensitif ataupun kemerahan, ianya juga dapat membantu merawat masalah kulit anda. Dan juga paling penting ya, minyak argan ni adalah rahsia orang di Maghribi ya. Mereka menggunakan minyak argan ni untuk nampak lebih awet muda. Sebab tu ya, kalau tengok penggunaan minyak argan ni sangat-sangat meluas. Dan kita gunakan dalam rumusan Gold Beauty Foundation. Okey, sekarang ni anda dapat lihat ya, ini baru Puan Ayu gunakan sebelah muka. Nampak tak? Bahagian yang dia dah guna tu Irfan, segala celah dah tutup serta merta. Ini baru guna sebahagian. Akak mungkin boleh pandang kamera Kak, kita tunjuk kepada penonton perbezaan. Bahagian yang dah guna dengan sebelum guna. Separuh yang dah siap dengan sebelum dah siap. Okey. Puan Ayu boleh teruskan penggunaan. Okey, apa yang istimewanya Gold Beauty Foundation ni? Yang pertama sekali ya, selain menutup celah, dalam ni juga ada SPF 40. Bertindak sebagai sunblock dan juga sesuai sebagai makeup base. So maksudnya tak perlu pakai sunblock dah lepas tu. Tak payah pakai sunblock dah. Dia juga sesuai sebagai makeup base ya. Dan juga ya, didatangkan dengan satu pilihan warna je, warna natural sesuai untuk semua jenis dan juga warna kulit Irfan. Dan juga ya, dalam ni ada formulasi concealer ataupun penyamar noda ya, yang mana kata orang tu menutup segala celah-celah kat muka kita tu ditutupi serta-merta. Bayangkan Irfan, kadang-kadang kita ni ada bekas parut jerawat ataupun kadang-kadang tanda lahir, tona kulit tak sekata. Jadi cara untuk menutup celah ni
anda kena pakai foundation yang betul, yang mana warnanya sangat-sangat penting ya. Sebab apa saya katakan warna dia nampak natural, tak bercapuk, tak berminyak apabila digunakan. Bayangkan setengah foundation kita pakai, Irfan, kadang-kadang berminyak, bercapuk. Lepas tu kadang-kadang, Irfan, nampak crack, pecah-pecah muka tu ya, menyebabkan kita rasa malu. Jadi pakai je Gold Beauty Foundation ni, yang mana dalam ni semua dah cukup, Irfan. Sebagai makeup base pun ya, sebagai primer pun ya, concealer pun ya, sunblock pun ya, cukup dah semua 4-in-1. Dan juga ya, dalam ni ada minyak argan. Selain itu juga ya, ada vitamin E, ada collagen, dapat membantu menaikkan lagi seri muka kita, menjaga awet muda. Menjaga kulit kita lebih awet muda. Itu yang paling penting. Bukan saya mencantikkan tapi merawat juga. Okey. Merawat. Okey. Sekarang ni nampak tak? Kalau tadi muka Puan Ayu ya, kata orang tu ada kesan-kesan jeragat, pigmentasi. Selepas penggunaan nampak tak? Kurang daripada 5 minit. Akak pandang kat kamera, Akak boleh cerita tak pengalaman Akak menggunakan Gold Beauty Foundation ni? Macam mana Akak rasa, Kak? Nampak tak? Pengalaman saya sebelum-sebelum ni saya pernah pakai foundation yang lain, tapi bila saya pakai saya rasa bila nak tolak kan sampai hengok muka saya macam tu kan. Tapi ni dia lembut sangat, soft sangat, kita tolak rasa macam wow, selesa sangat pakai. Tak rasa macam pakai apa-apa kan, padahal dah ada dah kan. Ya, rasa ringan je je. Okey, Irfan, langkah kedua, kita nak keluar rumah, Irfan. Pertama pakai foundation, acak-acak pakai foundation. Okey, yang kedua, ni dia produk wajib yang semua orang kena pakai. Ni dia 24K Magic Lipstick ataupun lipstick collagen V Asia ni. Pastikan jenama V Asia, Kak Ayu boleh pakai, Kak Ayu. Okey, lipstick collagen V Asia ni juga sangat bagus ya. Yang mana akak-akak kadang-kadang bibir kita gelap, kusam, tak bermaya. Lepas tu ada garis halus, berkedut sangat bibir tu, Irfan. Ataupun kadang-kadang bibir tu jadi lebam sebab apa? Duk pakai lipstick yang warna-warni tu, lama kelamaan bibir kita jadi sensitif ataupun mengelupas. Bila pakai 24K Magic Lipstick Collagen V Asia ni, yang mana ya lipstick ni sangat-sangat bagus. Sebab apa? Ianya merawat bibir yang pecah, bibir yang kering tu. Lepas tu dia warna natural. Warna natural. Mengikut warna darah dan juga suhu badan. Kalau tengok kat TV ya, ini adalah rumusan ya, bahan-bahan dia seperti vitamin E. Lepas tu ada collagen ya. Kemudiannya minyak bunga matahari ya, yang mana sangat-sangat bagus untuk merawat bibir anda. Dan juga ya 24K Magic Lipstick Collagen ni, Irfan ya, kalau ikutkan penjualan kita sangat-sangat laris ya dekat toko-toko jamu. Saya boleh katakan setiap bulan ya kita memang sentiasa restock untuk pengguna-pengguna. Yang mana kalau bibir kadang-kadang kering, mengelupas ya, sangat-sangat sesuai untuk anda gunakan juga. Dan harga 24K Lipstick Collagen ni kalau dekat pasaran ni, Fan, harga RM29. Hari ni saya nak buat promosi untuk anda semua. Berapa tu, Datuk? Okey, promosi hari ni Gold Beauty Foundation tadi kalau kat pasaran harga RM40, Irfan. RM40. Termasuk lipstick collagen ni RM29. Jadi dah berapa, Irfan? RM69. Okey, kalau penghantaran dah RM10. Jadi berapa, Irfan? RM79. Okey, promosi hari ni untuk 50 yang WhatsApp ke talian kami, saya nak bagi RM60 saja untuk dua produk ni, Irfan. Termasuk penghantaran. Gold Beauty Foundation dan juga lipstick collagen V Asia ni RM60 termasuk penghantaran. Okey. WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. Saya ulang balik 019-244-4492. Nampak tak? Orang tak awal nampak tak Puan Ayu sekarang ni? Dia dah pakai lipstick tu dekat bibir. Nampak tak? Bibir dia tadi gelap, hitam, sekarang dah jadi warna pinkish. Okey, Akak boleh pakai juga kat lipstick ni dekat bahagian pipi untuk menaikkan seri, Kak. Pakai macam blusher. Macam blusher, Irfan. So kadang-kadang ya pipi tu kadang-kadang nampak macam tak berseri, nampak jatuh dan sebagainya. Pucat. Jadi pakai je kat pipi tu, dia nampak macam blusher sebagai pemerah pipi semua jadi. Jadi akak-akak yang mana kata orang tu nak keluar rumah, Irfan, dah siap dah. Dah. Kurang daripada 5 minit. Sepantas kilat. Sepantas. Kata orang tu dalam masa yang singkat. Nampak tak? Muka jadi lebih berseri-seri. Sebab tu saya katakan kalau akak-akak tak beli promosi hari ni sangat rugi. Nak raya hari ni, Fan ya. Combo hari ni Gold Beauty Foundation dan juga 24K Magic Lipstick Collagen V Asia ni harga RM60 termasuk penghantaran seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak, Irfan. Okey, baik. Kita dah selesai tengok Puan Ayu pun dah cantik. Dah boleh pergi jalan-jalan, pergi bazar lepas ni. Okey, satu lagi produk kita bawakan pada pagi ni. Irfan, bila kita berpuasa, bila kita berbuka, kita makan macam-macam. Ada orang bila nak raya, berat badan dia makin bertambah. Jadi saya bawa Berry Slim hari ni. Bila kita dah berbuka puasa, Irfan, minum Berry Slim ni, formulasi dapat membantu melawaskan detox soal 4 hingga 6 jam. InsyaAllah ya, berat badan lebih ideal. Dan pengambilan Berry Slim ni dapat membantu memberi rasa kenyang. Formulasi tanpa collagen, Irfan. Yang penting, bila anda minum Berry Slim ni ya, segala minyak, lemak, lendir semua tu akan disingkirkan melalui proses pelawasan. Dan juga ya, ini adalah formulasi serat larut. Irfan, kadang-kadang kita minum fiber tak sedap sebab apa? Berketul. Yang ni sangat-sangat sedap sebab apa? Formulasi larut. Dan kalau lihat ya, bahan-bahan dia kita guna oat, Garcinia cambogia, inulin ya, super berries, tinggi antioksidan dan tanpa kolagen. Sebab apa? Ramai risau bila minum kolagen takut gemuk, Irfan. Jadi berry slim ni tidak menyebabkan anda naik berat badan dan formulasi dia sangat-sangat sedap, Irfan, rasa buah berry. Saya nak buat demo kepada anda semua, Irfan. Saya tuang hari ni, saya bawa berry slim ni, memang dia rasa berry, Irfan. Okey, saya nak tuang ke dalam gelas yang ada larutan minyak ni. Nampak tak? Minyak dekat atas ni. Ada minyak. Okay, saya tuang je, Irfan. Dekat bahagian minyak ni. Okey, kejap lagi anda dapat lihat ya, kurang daripada 1 minit. Minyak ni dia akan
diserap dan dia akan jatuh ke bahagian bawah. Sebab saya kata ya, formulasi sangat bagus, membantu menyerap lebih minyak, lepas tu memberi rasa kenyang Ifan, melawaskan. Seawal 4 hingga 6 jam anda akan ketandas. Dan harga Berry Slim V-Asia ni Ifan hanyalah RM40 sahaja. Kita ada promosi juga, boleh beli di Shopee, di TikTok Shop, di jombai.my, ada potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa Ifan. Dan juga ya, bagi anda yang nak informasi lebih lanjut, boleh WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492. Jangan lupa follow TikTok saya, Dato' Azrael V Asia. Banyak sangat perkongsian menarik, tips-tips kesihatan dan juga kecantikan untuk anda semua. Dan juga Ifan, dengan setiap pembelian rangkaian produk V Asia, ya, kita juga turut salurkan kepada Yayasan V Asia. Maksudnya, membeli sambil menderma, yang mana kita infakkan juga ya di bulan Ramadan ni dan bulan-bulan lain juga. Dan tertera dekat Catch TV sekarang adalah senarai stokis V Asia Cemerlang. Anda boleh dapatkan di seluruh toko-toko jamu berhampiran. Ataupun Ifan, boleh terus call HQ kami, tanya dekat mana kedai yang berhampiran. Hubungi 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492 Ifan. Gold Beauty Foundation ni RM40. Kemudiannya kita ada 24K Magic Lipstick Collagen V Asia, harga RM29. Promosi hari ini combo untuk kedua-dua ni. Gold Beauty Foundation dan juga lipstick tu harga RM60 termasuk hantaran. WhatsApp ke talian kami 019-244-4492 Ifan. Okey. Dan juga Berry Slim ni harga RM40, tapi biasanya di TikTok Shop juga ada potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa. Seperti yang saya katakan tadi, dengan setiap pembelian juga kita turut salurkan kepada Yayasan V Asia untuk membangunkan mereka yang memerlukan. Dan sebenarnya Ifan, Yayasan V Asia adalah yayasan yang berdaftar. Dan sementara itu Ifan, saya nak tunjuk kepada anda semua, ini antara testimoni pengguna-pengguna yang dah minum Berry Slim ni Ifan. Kalau tengok sebelum ni comel Ifan, lepas dia minum nampak tak perbezaan. Boleh capai berat badan yang lebih ideal. Sebab saya katakan dia, ingat kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. InsyaAllah Ifan, jumpa lagi di lain waktu. Betul. Pastikan V Asia baru beli. Terima kasih sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. Baik penonton, jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sahabat Malaysia selepas ini. Susunan program-program menarik di TV1 Ramadan ini. Mana kau bawa lari barang? Daripada aku cari kau, baik aku cari ini kau. Buat apa yang dirancang dulu. Anda ditahan kerana saya terlibat dengan peredaran darah. Tak tahu mana. Betul ke awak nak saya kerja dengan awak? Betul, saya tak main-main. Nak tidur? Kau tulis je apa pun. Jangan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak setulus hati hanya di TV1. Okey, satu telefilm Namaku Adam akan disiarkan pada hari Sabtu ini 23 Mac 9 malam di TV1. Okey, pada pagi ini kita cukup bersahati kerana kita bersama dengan dua pelakon dan seorang penulis skrip. Okey, kita bersama dengan Josia Hogon, Hafiz Altamis dan juga Hamidah Sudin sebagai penulis skrip. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Okey, ini berkaitan dengan Namaku Adam. Ceritakan sedikit mengenai sinopsisnya. Okey, cerita Namaku Adam ni mengisahkan tentang seorang bekas banduan bernama Adam yang berjuang untuk hidup selepas dia dikhianati oleh isterinya. Dan sepanjang dia kat penjara memang tak diakui dia merindukan isterinya sebab dia terjerumus dalam dadah pun disebabkan oleh isterinya juga untuk menyenangkan isterinya. And then bila dia dah keluar tu barulah dia tahu yang semua ni adalah perangkap. Okay. Maksudnya isteri dia yang sumbat dalam penjara tu? Bersepakat dengan kawan dia sendiri. Ish tak patut. Dah berkorban masuk penjara pula, kesian Adamnya. Jadi Adam ni wataknya dipegang oleh Josia sendiri. Okey, boleh ceritakan sedikit mengenai watak ini dan kelainan dengan watak-watak sebelum lain? Ya, dia apa yang saya nampak masa saya baca skrip tu lah, dia sangat-sangat innocent and dia memang sayang isteri dia. Ya, sampai tahap macam dia nak cuba buat yang terbaik supaya dia dapat bagi kehidupan yang comfort lah kepada isteri dia. So yang jadi masalahnya sebab kawan dia lah. Sebenarnya dia laki isteri ni okey sebenarnya. Cuma so bila kawan dia ni yang datang dan cocok macam bini dia, macam dia dulu pun dia suka dekat isteri si Adam ni juga. Kita nampak dah permainan dia. Nampak dah. So bila dia cocok macam tu, dia orang plan lah something. Tak
ada ke macam prasangka sikit tentang apa yang akan berlaku ketika itu kan? Adam, watak Adam tu, dia ada perasan tak apa-apa? Tak. Dia lurus. Oh. Innocent. Dia memang sangat lurus. So bila saya baca macam tu, sebenarnya dia seronok apa tahu main watak macam ni. Kita tahu apa berlaku tapi kita kena buat-buat tak tahu. Itu part yang paling seronok, and kita biar skrip je yang tunjuk kekuatan dia. Itu yang best. Okey. Dan kalau Hafiz sendiri buat watak apa dalam telefilm ni? Watak Haikal. Haikal. Haikal macam mana wataknya? Boleh kongsikan? Watak Haikal ni macam dia tak ada mak. Okey. Ayah dia penagih dadah, main judi online. Okey. Mungkin boleh ceritakan sikit, Hafiz, pengalaman sepanjang penggambaran telefilm ini. Apa yang menarik? Yang menariknya, ni saya pertama kali saya berlakon. Okey. Saya berterima kasih sebab semua support saya, tolong saya untuk menjayakan watak Haikal ni. Ada tak babak yang sukar sangat untuk Hafiz? Watak nak nangis. Masa babak nangis tu. Jadi nak buat macam mana kalau nangis? Teringat apa waktu tu kalau nak nangis? Buat macam mana? Mak dah mati lah. Oh, teringat mak. Ya, mati. In character. Saya pun kecil juga kalau saya suruh. Macam Joseph sendiri, apa di antara pengalaman menarik sepanjang penggambaran? Kita orang dapat shoot dekat satu penjara lama dekat Melaka. Sebab dulu saya pernah duduk dekat Melaka tu. Saya pernah duduk kat situ. Lalu je. So bila macam akhirnya dapat masuk dekat dalam, sebab dia dah bertukar jadi museum kalau saya tak silap. Saya tak dapat apa pasti. Tapi kita orang shoot kat situ, and kalau tak silap itu penjara yang lama dekat Bandar Hilir sana. So pada saya itu experience yang inilah, sebab selalunya kita syuting susah nak dapat tempat yang macam tu. So bila once dapat tempat bersejarah pula tu, macam so lagi pun feel dia sampai lah. I memang minat sejarah sebenarnya. I suka sejarah. Baik, kalau Mida sendiri sebagai penulis skrip kan, bagaimana mendapat ilham untuk menulis cerita sebegini kan? Apa inspirasinya? Cerita ni sebenarnya inspirasi daripada kisah benar. Dan cerita ni berlaku dekat kenalan terdekat, dan memang dia lepas dia dibebaskan dari penjara tu mempunyai masalah krisis ekonomi, krisis rumah tangga lah. Dan dia dapati yang isteri dia ni sekian-sekian, dan saya ambil cerita tu jadikan dia sebagai inspirasi, sebab dalam cerita ni juga dia menjadi seorang yang agak berjaya lah. Tapi cerita ni yang Namaku Adam bertuahnya sebab Namaku Adam ni telah mendapat 2 kali kelulusan melalui mula-mula kita masukkan di KD Finas, and then Namaku Adam ni lulus. Lepas tu kita hantar pada RTM juga. Alhamdulillah lulus. Apa mesej yang cuba diangkat melalui telefilm ini? Mesej untuk telefilm ni kita angkat semua orang layak diberi peluang kedua. Dan satu lagi kita nak tunjuk yang pesalah tak selamanya bersalah. Sebab bagi kan, kalau kita tahu penonton ataupun netizen kat luar sana, bila tengok seseorang tu dia cepat judge, menghukum je kerja dia. Tu bila kita buat ni, kita nak terapkan yang kita tak boleh nak judge orang sesuka hati, dan siapa-siapa yang bersalah pun dalam dunia ni, even bila dia menyesal dah insaf, kita boleh bagi dia peluang. Saya suka ayat tu, pesalah tak selamanya bersalah. Betul. Pesalah tak selamanya bersalah. Kita kan semuanya pendosa. Kita layak untuk diberikan peluang kedua. Betul. Siapa lagi pelakon-pelakon yang terlibat dalam telefilm ini? Mustaqim Bahadun. Ada juga Dayang Farida. Dan juga ada Syamila. Wan Syamila. Bagaimana untuk mendapatkan chemistry bersama dengan para pelakon ini? Kebanyakan pelakon dekat dalam industri kita ni alhamdulillah profesional. Semua orang bila kita berlakon dengan pelakon yang dah ada pengalaman, diorang dah tahu apa nak buat. Kita duduk, kita rehearse untuk kali pertama, kita dah nampak dah, dia macam ni. So kita kena mungkin jangan terlalu over sangat atau apa supaya dia boleh lebih yakin. Sebab kebanyakan benda ni lebih kepada keyakinan. Bila kita yakin dengan dialog, bukan menghafal dialog. Betul. Tapi kita
maknanya kita boleh hayati dialog tu, so dia nampak lebih natural and lebih jujur. So bila dialog tu jujur, director pun tengok dia yakin yang kita, sebab dia macam kita menjual beli dengan director. So bila director tengok, dia macam tak belilah benda ni. Sekali lagi asal kau ni macam tak yakin sangat dia. So bila kita pelakon dah berpengalaman, kita jumpa, kita dah tahu dah nak main macam mana dengan each other. So alhamdulillah lah, dalam projek ni kita banyak pelakon yang berpengalaman dan tahu apa peranan masing-masing. So everything went well lah. Alhamdulillah. Okay. Afi, tahun ni umur berapa? 13 tahun. 13 tahun. Okey. Pengalaman pertama berlakon, nak lagi tak lepas ni? Nak lagi. Apa watak yang ingin dibawa pula selepas ni? Watak action. Watak tunggu. Okey. Tu kena belajar dengan yang sebelah. Okey, mungkin boleh ni wawarkan kepada para penonton untuk menyaksikan telefilm ini. Silakan, saya Jos ya. Ya, wawarkan Ya. Okey, ramai-ramai boleh lepas sembahyang tarawih tu, lepas 8 rakaat pun boleh juga. Kita tengah Ramadan sekarang ni. So, tontonlah nama aku Adam. Pada 23 Mac ni pada 9 malam. Kenapa? Sebab tak semua orang yang diwawarkan bersalah ni 100% bersalah. Kita kena tahu cerita belakang. So it's dia kira macam pengalaman hidup. Okey, Hafiz, jom ajak kawan-kawan sekolah untuk tengok sama-sama. Silakan. Jangan lupa saksikan telemovie Nama Ku Adam 9 malam ni. 23 Mac. 23 Mac hari Sabtu. Okey. Wan, bersempena dengan Hari Seniman yang akan disambut esok, sedikit kata-kata untuk rakan-rakan dan juga anak-anak seni di luar sana. Okey, untuk anak-anak seni, semoga untuk dunia hari ini jangan putus asa untuk terus berkarya. Dalam industri ini akan ada jatuh bangun, tapi jangan pernah mengalah. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu. Kita bersama dengan Josiah Hogan, kita bersama dengan Hafiz Altami dan juga Hamidah Sudin selaku penulis skrip untuk telefilm Nama Ku Adam. Jadi jangan lupa Sabtu ini 9 malam di TV1. Okey. Dan sekarang kita berada di penghujung rancangan Selamat Pagi Malaysia. Kami baru dikabarkan dengan satu lagi berita yang duka cita. Kita dapat berita bahawasanya Allahyarham Nur Habibi dikatakan dalam perjalanan menghantar jenazah ibu mertua untuk dikebumikan di Kelantan pagi tadi, dan kemalangan baru berlaku di Kuala Lipis, Pahang. Allahyarham yang bertugas di seksyen produksi radio kehilangan seorang staf yang amat dedikasi. Ya, moga Allah ampuni beliau, rahmati beliau, maafkan beliau, muliakan kematiannya, lapangkan kuburnya, jadikanlah syurga sebagai ganti tempat tinggal dia dan berikanlah kesabaran kepada ahli keluarganya. Semoga Allahyarhamah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, hari ini seperti mana kita wawarkan daripada awal lagi merupakan sambutan Hari Sindrom Down Sedunia 2024. Jadi sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada anda untuk sama-sama menyayangi anak-anak ini untuk memberikan mereka peluang yang sama rata. Betul. Dan ikut tema pada tahun ini adalah End the Stereotype. Jadi kita jangan ada stereotip negatif kepada mereka yang mempunyai sindrom ini, kerana mereka juga berpeluang untuk mendapatkan hak dan peluang yang sama rata lah. Ya, dan juga bersempena dengan esok merupakan sambutan Hari Seniman Negara 2024. Jadi kepada semua anak-anak seni di luar sana, terus berjuang, teruskan berkarya sehingga ke bila-bila. Betul. Dan jangan kita pernah mengalah. Kalau ada jatuh bangunnya itu biasa. Sebagai anak seni ini kita perlu berjuang, terus bangun dan berikan yang terbaik untuk semua. Ya, jadi sekali lagi kita ingin mengucapkan salam takziah kepada kedua-dua keluarga, rakan kita juga di RTM ini atas kehilangan ahli keluarga yang tersayang. Jadi kita harapkan semuanya agar bersabar dan juga bertabah, dan kami seluruh warga RTM mendoakan agar kedua-duanya dimasukkan ke dalam syurga. Dan kematian mereka adalah kematian yang sangat dicemburui kerana mereka telah pun meninggal dunia di bulan Ramadan ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Saya Faisal bin Nasution dan saya Syafiq Kaisar. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين